Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Kita dah sampai kepada siri yang terakhir, iaitu slot yang terakhir untuk siri yang ketiga dan siri yang keempat untuk kita cover lagi bagi memudahkan proses kita memahami dan juga bersedia untuk pemetangan proposal dan juga penyelidikan. Okey, sekarang ni kita dah masuk bab yang dalam proposal defense tak ada. Dalam proposal defense tak ada kerana kebanyakan proposal defense adalah cover dalam bab 1, bab 2 dan bab 3 dan juga di Viva melibatkan fasa seterusnya lah sambung bab 4 dan bab 5 iaitu result atau finding dengan discussion dan conclusion. Jadi kita masuk chapter tu lah. Okey, analisis penyelidikan. Okey. Jadi amatlah terbatas kat sini nak bawa maksud bahawa saya tak adalah boleh bincang semua type analisis yang ada. Jadi sedikit mana yang saya tunjukkan ni menjadi rujukan dan panduan kita bila kita berhadapan dengan soalan di bahagian analisis khususnya. Okey, dalam bahagian ini kadang-kadang dia dah melibatkan fasa yang lama. Mungkin dah selesai 1 jam, ada yang 1 jam setengah, ada yang dah 2 jam, ada yang kalau petang tu, kalau petang logik dia kalau kita pemetangan Viva tu contohnya pada jam 2 atau 2.30, sekarang ni banyak 2.30. Okey, 2.30 ni stage yang orang kata dah masuk asar lah. Stage yang dah pukul 4.30 dan sebagainya. Jadi bahagian ini bukanlah kata tidak ditanya detail, bahagian penting kot, bahagian analisis yang mana internal pun akan banyak tanya soalan kerana internal mungkin kurang tanya soalan. Sebab tu ada setengah universiti dia ada buat consider pementangan data dan juga kita panggil mock Viva supaya internal soalan dia tak banyak. Itu logik dia. Soalan internal biasanya takkan banyak berbanding external kerana internal dah ada 2 platform at least. Yang pertama masa proposal defense, yang kedua adalah di bahagian pemetangan data ataupun pembentangan analisis data. Okey. Alright, kita go through nombor 1. Kaedah penganalisian data perlu disusun semula agar ia memudahkan membaca. Jadi sama juga macam literature review. Kita susun penulisan kita, outline kita merujuk pada susunan objektif ataupun research question dan hipotesis. Begitu juga dekat metodologi, kita tulis pun ikut susunan berdasarkan orang kata susunan dalam objektif. Begitu juga dengan analisis. Jadi analisis pun kena susun based on the susunan, based pada objektif. Jadi bila dia susun kemas, jadi kita baca pertama ni, susunan ni kita tahu ini analisis untuk objektif nombor 1 atau hipotesis nombor 1. Ini penerangan untuk membincangkan dapatan kajian ataupun menunjukkan dapatan kajian untuk objektif nombor 2. Seterusnya objektif 3 dan keempat. Jadi penting yang itulah. Jadi reader biasanya supervisor dan penilai ni arif. Jadi dia tahu susunan yang betul. Jadi bukanlah atas kita rasa susunan macam ni kot. Tak, kita kena ikut susunan yang kebiasaannya dalam sebuah penyelidikan, khususnya dalam penulisan tesis, ikut format Jabatan Fakulti dan Universiti itu sendiri. Okay. Nombor 2, jenis analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif dan inferensi korelasi. Pearsons. Dua lah, deskriptif dan inference. Walau bagaimanapun, kaedah regresi juga sesuai untuk menjawab persoalan. Kalau tanya saya ni cadangan. Cadangan ni tak adalah cadangan major. Kerana kalau kita buat sampai korelasi, nak sambung pada regresi, mungkin pandangan penilai, kaedah regresi adalah sangat sesuai untuk menjawab kita punya objektif dan penyataan masalah. Jadi dia extend daripada correlate jadi sampai regress. Yang ini tak ada isu besar kerana dia masih lagi menggunakan data yang sama tapi yang kita panggil ini adalah tambah analisis. Tambah analisis ni kita tak kategorikan sebagai major lah. Okay. However, this finding is different with the previous study. You need to cite those study. So bila dapatan kita berbeza dengan literature, membawa maksud bahawa dapatan kita berbeza dengan dapatan kajian lepas, juga harus diberi justifikasi.
harus diperjelas dan diperbincangkan kenapa situasi ini berbeza dengan previous study. Dalam konteks research, dalam konteks practitioner, dengan dokumen-dokumen seperti artikel jurnal, daripada tesis, dokumen-dokumen kerajaan, berdasarkan industri, report-report. So semua tu boleh dipertimbangkan menjadi material ataupun bahan untuk beri justifikasi kenapa dapatan kita berbeza dengan penyelidikan sebelumnya. Okey, saya lebih suka cerita tentang situational reality daripada kita menyalahkan tesis. Kadang-kadang bila dapatan kita negatif, kita menunjukkan kelemahan kita. Kita kata, okey, sebabkan kita guna satu teori je, sebab sampel kita sikit, populasi kita tak betul. Jangan sekali bagi justifikasi menunjukkan kelemahan dari segi aspek theoretical and methodological. Sudut benda lain, sudut current issues, sudut lebih luas, sama ada dari sudut akademik, kerajaan, industri dan komuniti. Aspek tu yang kita bincangkan, bukan kita nak menyalahkan lagi sebab dia akan menjatuhkan kelemahan kita dekat bahagian teoretikal dengan metodologi. So bahagian tu boleh dibincang nanti dekat bab 5 bahagian limitasi. Okey. Kemudian, however, this finding difference yang tadilah. The study corresponded to early research finding. The connection between this study and your finding is not clear. Jadi you kata dapatan ni menyokong ataupun sebaliknya lah bercanggah atau bertentangan dengan kajian lepas. Tetapi dengan apa yang you jelaskan dalam sesi perbincangan ini berbeza. Contohnya. Okay, dalam kes ni kan, dia saling macam semalam lah. Bila kita cerita tentang dapatan, bila cerita tentang perbincangan, sebab ada setengah universiti adalah dia analisis dan perbincangan chapter tu. Ada yang diasik analisis saja, ada yang perbincangan dan kesimpulan bab 5. Jadi kalau tanya kat sini, tak apa sebab dia ada macam mix sikit. Bila kita cerita tentang finding, ada juga nanti komen penilai tanya pasal discussion, ada komen penilai dia akan tanya pasal method balik, ada penilai yang tanya pasal contribution, jadi dia ada align. Jadi kita fahamlah kadang-kadang soalan penilai ni dia kalau kita tengah bincang bab 4, dia kadang-kadang soalan tu dia blend antara soalan chapter 3 dan chapter 4 atau chapter 4 dan chapter 5. Okey. Okay, run the correlation analysis. Ini contoh, minta jauh lah kan. Tapi dalam kes saya, yang very close dengan saya, close dan kenal lah student kan. Yang macam you all kenal dengan saya, lepas tu bercerita dekat saya. Setahu saya nak cerita jauh-jauh, dekat dengan saya lah. Dekat dengan saya lokasi dan sebagainya. Ada 2 kes postgrad kena run data ketika Viva. Okay, dia tengah tanya-tanya, mungkin kita atas keyakinan penilai lah kan. Penilai kata, you ada data dalam komputer? Ada? Boleh tak tunjuk dengan saya? Run sekarang saya nak tengok betul ke you dapat data ni. Dalam kes peribadi saya ada 2 kali kes. Yang mana pelajar harus menunjukkan proses analisis bagaimana dapatan tu dapat macam ni. Macam mana result tu dapat dikeluarkan macam ni. So dia tunjuk, okay ni buka lah software, ini data, dia run. Jadi dia tunjuklah dekat paparan, nanti penilai nampak benda tu. Okay. Dulu, minta maaf lah ni selingan. Dulu mungkin kita kata kita ni kan jenis risau PC atau komputer notebook kita jadi apa-apa. Jadi dalam notebook kita ni cuma ada slide presentation kita dengan tesis. Dengan adalah benda-benda lain. Data tak ada lah dalam tu. Jadi bila Viva orang tanya, kita pun katalah minta maaf Prof, Doktor semua. Saya data-data tu semua ada dekat komputer dekat rumah. Tak ada dekat sini. Slide saya ni betul-betul ada maklumat berkaitan tesis, beberapa jurnal dan saya punya slide presentation. Jadi tak bolehlah kita nak tunjukkan proses analisis tu secara live. Tetapi sekarang ni kat rumah, yang nak bagi alasan apa? Contohnya, nak bagi alasan data tak ada ke, ataupun nak cakap sekarang ni lah, bukan COVID-19 je, data pun kena virus. Contoh dia. Tapi dalam consider ni sangat terpencil sangat yang mana penilai minta kita run data tu ketika masih Viva. Okay, mungkin dia rasa dapatan kita tu kalau dari segi statistik kita ada rasa sanksi kenapa dia boleh dapat dapatan macam ni, tapi kalau proses validity tu nampak goyang ataupun tak clear. It's not clear how that this finding represent cantik macam ni. Kan? Okay. Is inaccurate to say correlation analysis can show prediction. Kan? Korelasi tak boleh buat prediction. Yang boleh buat prediction, yang boleh buat forecasting adalah regression. Jadi kat sini kita salah menerangkan, kena betulkan balik lah. Mediating effect should be discussed deeply.
and clearly. Kita jangan kata okay saya nak pakai mediating. Jangan ceritakan mediating tu disebabkan kita nak analyse. Tapi kena ada dalam penyataan masalah, kena ada dalam objektif, kena ada dalam literature review, kena ada dalam methods, kena ada juga dalam analisis. Dan you kena jelaskanlah kenapa penyelidikan ini, kerangka dalam literature dan objektif memerlukan kehadiran mediating ni. Kenapa nak buat mediating? Mediating ni indirect effect. Ada masalah ke dengan direct effect sampai nak buat indirect effect, sampai perlu buat moderate dengan mediate ni? Kenapa? Okay, should focus more on the key result. Okay, dapatan kajian ni kadang-kadang bila kata bukan key result tu biasanya dapatan yang tidak menjawab mana-mana objektif, mana-mana persoalan dan mana-mana hipotesis. Contohnya, ramai orang ambil masa yang lama tulis panjang-panjang bahagian demografi. Demografi tu jantina, umur, pekerjaan dan macam-macam. So dia ceritalah lelaki lagi ramai lah, pekerjaan lagi tinggi. Walhal analisis perkara itu tidak menjawab mana-mana objektif pun research question atau hipotesis dalam tesis dia. Tapi dia cerita lebih sangat yang kat situ. Okey, untuk objektif nombor 1 tulis satu peringkat pendek je. Tu namanya tak betul, tak balance. Benda yang penting, benda yang kena cerita lebih, dia tak cerita. Benda yang tak perlu dia cerita lebih. Okey. Result for H1, H4 is not clear. Kita andaikan ada 4 lah. Jadi is not clear result tu. Jadi kena clearkan lah. Finding was not rely, associate with the previous research. Rely pula. Really ataupun associate with previous research. Kena beritahu lah kenapa dapatan bertentangan. Bukan salah kalau tanya saya okey. Saya sangat okey kalau dapatan you bertentangan dengan dapatan lepas. So ini akan memperkayakan dapatan. So kita membuktikan bahawa kajian-kajian kat lepas tu adalah berbeza kali ini. Di Malaysia berbeza, konteks yang berbeza kerana dapatan Malaysia menemukan yang sebaliknya. Jadi bila kita dapat dapatan macam ni, memanglah susah nak cari support dekat literature. Tapi kalau tulis artikel, senang nak terbit. Bila dapatan kita berbeza dengan kajian lepas, biasanya publisher suka nak terbitkan artikel tu kerana next future orang nak study pasal topik tu akan cite. Bukan dia seorang, semua orang dekat dunia akan cite kita sebab dalam penulisan artikel kena bincang kedua-duanya. Sebab artikel adalah perbincangan, sama macam tesis, kena bincang siapa yang dapat okey, siapa yang tak dapat okey. Jadi kedua-duanya perlu perbincangan. Jadi nak cerita benda okey tu banyak pilihan, banyak boleh cite. Tapi untuk yang tak okey ni, yang kita tak signifikan tu, the only one, kita seorang saja. Jadi mungkin kita akan banyak dapat citation lah. Jadi bila dapat banyak citation, publisher suka, publisher happy. So dia memang nak cari artikel yang akan banyak citation. Sama je lah, nak tulis apa-apa nak dapat viral kan. Dalam kes akademik macam publication ni, nak dapatkan citation. Buat apa nak publish? Dapatan signifikan je. Kajian sebelum ni pun signifikan juga. Kalau kita terbitkan artikel ni pun, dia akan jadi option lah, bukan jadi artikel utama. Kerana banyak lagi pilihan orang lain untuk buat citation. Dan jadi tak ada kekuatan kat situ di kalangan publisher. Jadi publisher nak menerbitkan satu dapatan yang dapat meningkatkan citation, yang mana artikel tu dapat beri tumpuan. Tu sedikit selingan lah. Nak beritahu bahawa kalau dapat dapatan bertentangan tu jangan tak happy. Boleh happy juga sebab kita akan dirujuk. Okay, finding should be associate with the research objective. Tu sangat penting lah. Finding kena selari dengan kita punya research objective. Descriptive statistic only for respondent profile. What about other items? So, okay, dia kata, you cuma ceritakan descriptive statistik tu untuk dari segi respondent profile. Tetapi dalam kajian ni banyak pemboleh ubah dia. Banyak konstruk dia. Adakah konstruk dan pemboleh ubah lain ini tak penting untuk dinilaikan deskriptif? Apa nilai deskriptif dia? Okay, walaupun konstruk, walaupun variable, kita kena dapatkan nilai mean dengan standard deviation. Itu soalan orang tanya. Saya nak tengok hubungan. Penting tak saya buat mean dengan standard deviation? Penting. Dalam statistik kita kena keluarkan juga result deskriptif. Sebab tu tengok kawan-kawan kita yang tak kisahlah dia buat kuantitatif, dia buat pakai advanced atau multivariate analysis, pakai mediate moderating ke, pakailah apa-apa software pun, biasanya dia akan cerita juga dulu aspek deskriptif. Biasanya dalam kes ni adalah mean dengan standard deviation. Tak kisahlah, mean saja pun dah okey dah. Okey. Dan itu pun kena buat sebab dia ada banyak proses prasyarat sebelum nak dapat objektif kan. Untuk fitkan model, dia punya aspek validity, macam-macam proses prasyarat dia. Semua itu depends on the mean result. Okay, currently candidate perform CFA. CFA ni confirmatory factor analysis. Kuanti lah.
Jadi kalau tanya saya pun, koleksi saya ni pun memang kalau compare kuali dengan kuanti, berat dia tu dekat kuanti lah. Boleh kata 51% tu kuanti. 49 tu adalah kuali. Sebab memang kat mana-mana universiti pun paling ramai student buat kuantitatif. Sama ada kuantitatif social science ataupun kuantitatif science atau dia panggil scientifics. Okay. Currently candidate perform CFA for individual variables, latent variable in isolation. The more efficient and highly suggested method is very assessing the pool of measurable model. This is achieved by combine all latent construct in one measurable model and perform CFA simultaneously all of once. Jadi kita kena buatlah more efficient and high suggested method. Yang tu yang kita kena buat. Descriptive result, don't simply describe the result. I can read the result from the table, but tell me about each question. Maksud dia sekarang ni, kalau you cakap balik apa yang tertulis dalam table, sebut semula. Yang you kena buat sekarang nama dia interpretation. Interpret. Apa maksud result ni bagi menjawab you punya hipotesis ataupun objektif kajian. Kena terang yang tu, bukan katakan keluarkan balik. Kalau cerita apa yang ada dalam table, tengok pun kita dah tahu. So apa maksud dia kalau nilai ni? Apa maksud dia? Okay. Due to relative low response rate from this study, non-response bias is a major concern. Jadi kalau katakan kenapa dapat nilai yang rendah ni, orang mula berdiskus berkaitan non-response bias. For example, the possibility of non-response bias can be investigated by comparison between the sample frame and respondent company based on the number of employee, type of manufacturing activity, comparison of the result to early late response and can be undertaken. Jadi kita nak tengok apa masalah dia. Adakah dapatan ni tak konsisten dapatan ni? Kalau contohlah berkaitan dengan kategori manufacturing. So manufacturing ni macam jenis, ada yang buat dari segi electrical, ada yang base pada rubber, ada yang pada plastik, ada yang base pada machine. So ya apa masalah kita responden kita dapat rendah ni? Mungkin bila kita buat kat sini kita akan nampak bahawa okey, ada satu bahagian, contohlah bahagian machine memang rendah ataupun sangat sikit, satu je kita dapat respon. Jadi kita nampak kat sini, kita tahulah, kita kena beritahu juga, bukan untuk kita, untuk yang in future, in the, masa hadapan pun, kalau kita nak dapatkan kaedah persamplan, kena pertimbangkan balik untuk syarikat yang manufacturing bahagian mesin ni, sebab dia low punya dapat respon. Jadi kita nak tengok benda ni, sebab tu sangat penting namanya pilot study. Bila kita buat rigorous pilot study dan kita tahulah apa masalah yang berlaku, jadi supaya masalah tu tidak berlaku dekat future study, future pula yang kajian sebenar. Sebab tu penting buat pilot. Tu sangat penting buat pilot. Jangan kita dengar cerita you membukakan kelemahan. Kenapa dapat dapatan rendah ni? Sebab ada syarikat yang tak jawab. Jadi you tak ada buat persediaan yang betul lah. Kalau you buat persediaan yang betul masa pilot study, benda ni tidak berlaku. Jadi kalau tanya sangat, kita pun jangan terlalu menyalahkan dari segi aspek metodologi. Dan metodologi itu kita juga yang buat pilihan. Kan? Provide descriptive statistic on the variable mean, standard, high, low. Ranking kan lah. Student only report finding. Jadi cuma laporkan je. Apa maksud dia? Lapor dah betul dah. Tapi dia tak buat interpretasi. Okay. Student must provide evidence when she justify that the result might be due to some of reason. To some of reason, interpretation of the result was not convincing enough and some are missing. Jadi maksudnya dalam memberi penerangan tu, secara lazimnya orang akan explain tentang 5 perkara. At least 5 sentence. Tetapi kita tak cerita 5 perkara tu, jadi kita ada missing somewhere lah. Jadi kita kena tambah baik, kena tambah. Lepas tu kena tambah pula evidence. Sebab kena bagi justify kenapa result ni. Kalau result ni jadi macam ni, kenapa? Kalau result tu jadi significant, kenapa dia boleh significant? Bagaimana anda tahu dia significant? Rujuk siapa? Kalau katakan dia fit, kenapa dia fit? Kenapa tak fit? Kalau kena gugur, remove, decline, kenapa nak kena remove dengan decline? Kenapa tak teruskan? Okay. Basically need to explain the table 4.1 to show good represent of the population. Jadi kena explain jugalah, bukan hanya okay untuk populasi rujuk table 4.1. Kena explain juga. Where is explanation of data analysis? So mana penerangan?
penerangan tentang analisis. Okey, kita ada penerangan, explanation tak ada masalah. Interpretation, explanation tak ada masalah. Yang kita tak buat adalah perbincangan. Sebab perbincangan adalah bab seterusnya. How many respondent to your survey? Ini maksudnya orang akan tanya balik soalan method dekat bahagian analisis. Sebab dia nampak macam contradict. Itu method cakap lain, masa dekat analisis nilai N dia lain. Contoh. A deeper statistical analysis of result from questionnaire should be done or it should be considered as an open issue for the future development. Jadi sangat penting bila kita dapat melaporkan data statistik yang jelas, result dapatan yang baik supaya dia memudahkan untuk researcher. Malah penilai juga bila baca kita punya dapatan analisis ni boleh menampakkan keperluan dia. Macam baru-baru ni Viva, saya kata macam mana nak baca, cuba tengok result tu, tengok nilai min ni, nampak kan, nampak nilai min untuk pemboleh ubah tu rendah, nampak tak sangat rendah. Ini kalau pemboleh ubah ni dikeluarkan ni, result you makin cantik. Apa yang you boleh katakan? Cadangan kajian akan datang supaya boleh replacekan pemboleh ubah itu ataupun tambah baik pemboleh ubah itu untuk mendapatkan satu dapatan yang lebih baik. Maksudnya kita ni bukan, kita juga membantu. Kita dah buat habis baik, ini result yang kita dapat, tapi kita untuk bantu net researcher kalau nak dapat dapatan lebih cantik daripada kita dapat ni, kita cadangkan supaya tambah baik satu pemboleh ubah ni. Mungkin bilangan itemnya, mungkin kena tengok lebih perspektif yang lebih jelas. Jadi kita mungkin dalam research ada limitasi. Mungkin masa pilot tak ada isu, tapi dapatan sebenar timbul beberapa isu. Jadi kat situ kita boleh cadangkan untuk future research supaya tak adalah dia membuat kesilapan kecil macam kita buat. Okey, itu berkaitan dengan ni lah. Walaupun benda tu berkait dengan bab 5 nantilah. Kita akan cadangkan untuk kajian akan datang. The model developed also was not clear explained. Ada yang letak chapter 3 ni pembangunan, mereka bentuk dan membangunkan model. Jadi penerangan tentang model tu kurang jelas. The result are not comprehensive and not well represent the real problems. Ini kita risau. Bila kita tengok, kita balik, contohlah bila saya tengok dekat analisis kajian result dia ni, oh dapat macam ni. So dapatan ini untuk apa ni? Jadi saya pun terus buka bab 1, tengok balik. Okey, dapatan ni dengan objektif tak sama. Kemudian tengok pada problem statement pun tak selari. Ini yang berlaku, yang mana result kita tu tak bertepatan bagi menjawab hipotesis persoalan dan juga objektif, serta penyataan masalah pun tak terjawab. Kadang-kadang ataupun kadang-kadang kita salah. Kita memang betul dah objektif tu, tapi teknik kita mengumpul data dan analisis tu tidak dikhususkan kepada hipotesis itu. Ataupun sebenarnya baru kita sedar, oh semua betul semua okey. Objektif semua okey. Cuma dia kata, kat sinilah baru kita pergi problem statement, kita betulkan balik ayat problem statement kita supaya maksud problem statement tu sampai ke result. Hari tu nyata masalah kita okey lah, align lah dengan literature review. Tengok bahagian method, align lah kita punya problem statement ni kepada method. Tapi bila sapat analisis, kita kena murnikan sedikit penyataan masalah supaya maksud penyataan masalah kita ni juga dapat selari dengan analisis. Yang mana analisis ni nanti solve that problems. Okay. Alright, yang dia real problem tu ada maksud lain juga kan. Kadang-kadang the way kita bincang ni, the way you write kan, kadang-kadang you write dekat problem statement tu nampakkan macam industrial problems kan, bukan academic problems. So bila sebut industrial problem tu, once you selesai ni, penilai perspektif dia melihat kalau analisis you buat result ni adakah menyelesaikan masalah industri seperti mana yang you laporkan dalam penyataan masalah. Jadi contohnya how that you need to, kalau kata dalam bahasa kualitatif, naratif, penceritaan. Sejauh mana penulisan dalam konteks penceritaan itu menyampaikan bahawa result ini boleh menjawab ataupun menyelesaikan sedikit sebanyak tentang persoalan di latar belakang dan juga permasalahan di penyataan masalah. This paper should be extended using the result full survey. This paper ni salah, minta maaf ni maksudnya ni paper ni thesis lah, bukan paper This thesis should be extended using the result from the full survey. Okay. Kat sini nak beritahu bahawa kadang-kadang kita ni kalau adopt questionnaire, kita tak ambil semua, kita ambil sebahagian. Okay, isu lain full survey ni kadang-kadang ada permasalahan dekat sini, kita tak nampak pilot
Kita cuma nampak kajian sebenar, tapi ada satu kes, ni ada satu kes yang sebenar. Dia tak buat, macam mana nak cakap, kita panggil macam ni lah. Kita tak tahu ini pilot ke kajian sebenar. Cuma dia ada data 30 je. Cuma kat sini kita tak tahu. Penilai akan anggap, kenapa pilot study cerita kat chapter 4? Jadi penilai lain pula cakap, ini full survey ke pilot survey? Jadi kat sini kena jelaskan lah. Nombor 5 ni bukan paper lah. Sekejap. Dia hilang pula. Padahal saya nak ni je. Sekejap Sekejap saya nak betulkan. Ni bukan paper. Di study. Di study. Should extend using the result from the final. Bukan full. Final survey. Extended ataupun should be using the result from the final survey. Extended ataupun using lah. Okay. Alright. Okay. Alright. The result are not well presented at the SAM approach. SAM tu nama penuh dia, Structure Acquisition Models. The result should be well presented for each calculation and the final result. Jadi kena tunjuklah bahawa kalau proses dia ada ikut bidang lah, bidang maths ke, bidang statistik yang gunakan kuantitatif, mungkin ada part-part yang kena tunjuk. Malah macam bab 3, size sample. Size sample kan boleh tengok jadual, tapi kita boleh gunakan sistem dan kita pun boleh tunjuk cara kiraan matematik. Sebab ada formula yang boleh tunjuk cara kiraan. Apatah lagi dalam proses analisis, kadang-kadang kena tunjuk juga kan. Orang dalam bidang ekonomik, bidang kewangan biasa akan tunjuklah equation, formula dan sebagainya, dan kita pun tak kecuali mana bahagian-bahagian yang mana kita boleh tunjukkan result tu dari segi calculation pun kita boleh tunjukkan. The author should explain why factor analysis and SAM were used. Kenapa nak buat factor analysis? Kenapa nak guna SAM? Kat sini kan. Kenapa nak guna macam-macam lah adik-beradik. Kenapa nak guna structure acquisition model? Kenapa tak nak buat multiple regression je? Kajian ni cuma buat direct je. Kenapa perlu SAM? Contohnya macam-macam lah soalan ni. Okay, since this proper only presented the result of the pilot study and the number. Ni soalan ni berkait dengan tadi lah. Since the paper, paper lagi. Komen ni pun bukan paper. Since this study. Since this study only presented the result from pilot study and the number of respondents is very low, this study this become has a low this become has a low quality. It is necessary to include full survey atau final survey as well as to improve the number of respondents. Okay. I would like to suggest to provide the finding of the review literature in a metric format summarize the past study. Sebab ada yang gunakan dokumen analisis kan, yang mana gunakan teknik SLR dan SLR tu jadi objektif nombor 1. So apa finding dia? Jadi kita kena keluarkan dalam bentuk review literature in metric format. My main concern is a data analysis section. There is no information about the item for the research factors. Okay, jadi sangat penting lah dalam kita menunjukkan kita punya result ni, kita kena tunjukkan result yang sebenarnya. Sebab tu kata result ni ada macam-macam, macam nombor 30 tu kan. Jadi kalau kita jadikan SLR tu sebagai objektif nombor 1, kena adalah result dia. Apa result dia? Kita kena keluarkan dalam bentuk table matrix ke, summarize ke. Jadi kita boleh buat synthesize, explain dekat kita punya result apa yang kita temukan. Kan? Okay, prior to CFA, the psychometric properties of the instrument must be verified. However, no analysis be presented. So, bila melibatkan proses-proses yang kita katakan validity punya analisis ni untuk kesahan, ada macam-macam jenis untuk analisis ni, make sure dijelaskan dengan detail. Kena disahkan, verified. Kena ikut proses yang sepatutnya. And no analysis. Jadi, mana result analisis dia? Kena tunjukkan. While there is a separate section for validity and reliability. So ingat, dua benda ni memang selalu di-pair. Validity and reliability. Tapi validity hal lain, reliability ni lain. Jadi ada result untuk validity, ada result reliability. Jangan samakan. Has EFA has been conducted? Adakah factor analysis ini dijalankan? Kalau tidak, kenapa? Kena bagi justifikasi.
What are the factor loading? Ni panel tanyalah. Ni biasalah dalam multivariate ni ada yang kena buat, ada tak kena buat. Jadi panel kalau buat tak apa, yang tak buat tu. Kalau tak buat tu kena sediakan justifikasi kenapa research kita, thesis kita tak buat. Kenapa? Sepatutnya kenapa tak buat? Soal sidik adapt kan? Kenapa tak buat? Kan? Which rotation or extraction method are be used? Kita ni buat rotation ke extraction? Component rotation matrix kan? Apa lupa dah nama penuh dia. Kan? Sama ada buat rotation ke extraction. Okay, it will be useful to have an idea of how your sample look like by presenting some descriptive statistic. Okay, nak beritahu kat semua. Contohlah bagi orang statistik kan. Bila dia analisis, result dia dapat tu daripada software. Katalah SPSS. Kita tak boleh terus copy paste table tu masuk dekat kita punya chapter. Kita kena create table baru. Okay, kita kena insert table, berapa column, berapa satu lagi apa? Row and column, specify yang tu, baru kita masukkan nilai result. Kita tak boleh copy and paste. Kalau copy and paste appendix tak apa. Itu yang berlaku. Jadi, apa yang nak letakkan table tu, kita cuma masukkan benda yang relevan. Benda yang praktikal saja untuk kita masukkan supaya jadi simplify dan boleh dijelaskan untuk meningkatkan kefahaman. Bukan masukkan semua result. Result table original tu dekat appendix. Ramai yang buat silap. You copy paste daripada SPSS. Mana boleh copy paste? You kena create your own tables. Tengoklah berapa column, berapa row yang diperlukan. You kena design sendiri. Masukkan benda yang relevan saja yang nak dibincangkan. Ni kadang-kadang you masukkan table daripada SPSS. Masukkan semua. Dia kata, ni apa dia? Kenapa tak explain? Ni kenapa tak explain? Panel penilai. Ni tak explain, ni tak explain, tak explain. Sebab you masukkan jadual penuh. Kemudian explain dalam tu ada 10 maklumat. Present 3 je. Bincang 3 je. 7 lagi tak bincang. Itu masalah dia. Itu yang saya cadangkan supaya perlunya membuat satu table baharu, memasukkan beberapa perkara yang praktikal saja bagi menjawab kita punya hipotesis dan objektif. Dan senang pula kan, orang nak tengok pun senang nak faham. Anda boleh refer. Orang tengok statement, penjelasan, tengok pada jadual. So benda tu selari. Okey, 37 Okey. Okey, lain-lain bab 4. Kita dah masuk lain-lain dalam bab 4. Candidate did not explain about the assumption of SCM. Tak kisahlah assumption apa-apa pun analisis and normality ke linearity ke apa-apa assumption dalam kualitatif pun kita kena nyatakan. Number of respondent was not mentioned. Kenapa tak beritahu? Kenalah beritahu berapa jumlah respondent, berapa ramai orang yang kita interview, berapa ramai yang kita observe, apa yang kita guna. Kalau kita gunakan senarai semak, berapa set senarai semak tu. Okey. Alpha value of each construct only. Yelah kat sini pun school of thought. Kalau saya pun cakap kat student saya, construct pun tak cukup. Tapi kadang-kadang ada yang nak juga by factors. Jadi kita kena buat dulu lah. By construct and factors. Dua-dua tu ada nilai value untuk alpha. Okay, it's better if you show alpha value for each item. Nombor 3, 4 ni saling berkaitan lah. Dia nak detail lah untuk Cronbach alpha punya values. The discussion of finding can be improved. The candidate should relate the finding with the previous study. Ni dah relate lah. Maksudnya ada macam discussion sikit sound lah kan. Okay, jadi kat sini kalau kita dapat data tu not just only beritahu result yang kita dapat, tapi kita kena buat perbincangan lah. Apa maksud dapatan ini dan apa situasi ataupun status dapatan ini dengan kajian sebelumnya. The candidate should also elaborate more on the finding, which is how the result solve the problem. Jadi nak tunjukkan alignment. Jadi finding ni macam mana nak buktikan bahawa finding ni sebenarnya dapat menjawab yang ada bab 1. Tadilah menjawab hipotesis atau objektif di bab 1. Macam mana nak buktikan bahawa okey, inilah finding dia, inilah result untuk objektif nombor 1. Macam mana you nak tunjukkan dalam bentuk penulisan. Nak buat dalam bentuk ayat perenggan ataupun nak buat table, kena tunjukkan you punya effort nak tunjukkan keterkaitan antara dua ni. The discussion on the implication of research also lacking. Ini sebenarnya bab 5 lah. Discussion. Jadi discussion, perbincangan berdasar, namanya perbincangan kajian. Kalau sebut perbincangan dapatan dia. Kalau sebut perbincangan kajian, perbincangan bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Itu kena faham. Sebab tu dalam tesis nama dia perbincangan kajian, bukan perbincangan dapatan.
Okay, discussion on the previous study quite okay, but candidate fail to relate the findings. So, okay, kadang-kadang kita nak kena, okay, sekadar beritahu kita buat apa sama dengan kajian lepas. Tapi how you make it discussion. Supaya kita ambil discussion tu membandingkan, menunjukkan dapatan kita dengan dapatan kajian sebelumnya. Okay, the student should relate the finding with the previous study. Kena relate. Ataupun support. The result for each test needs to be carefully interpreted and analysed in relation to the hypothesis and prior research. So yang ni pun sangat penting. So result yang kita telah uji satu persatu, ikut proses demi proses bagi menjawab setiap objektif, kenalah diinterpret dengan baik. Supaya kita dapat meningkatkan fahaman bagaimana dapatan atau result ini dapat menjelaskan dan menjawab hipotesis dan juga penyelesaian kepada objektif dan penyataan masalah. Calon perlu menambah baik dengan mempertimbangkan cadangan berikut. Ini bagus ni. Dia siap bagi cadangan. Bincang bagaimana dapatan kajian ini ada unsur sumbangan terhadap perkembangan pengetahuan semasa. Sekaligus tunjukkan novelty. Jadi sumbangan pertama ni sebut pengetahuan semasa ni dipanggil theoretical. Bukan sekadar memaparkan penemuan kajian ini sama ada selari atau tidak selari dengan kajian lepas. So yang ini adalah perbincangan. Maksudnya nombor 12 ni nak beritahu dalam bab yang kita tulis ni lebih kepada buat perbincangan tapi tak tulis contribution. Okey. Keseluruhan analisis statistik adalah mencukupi tetapi perlu menjelaskan mengenai hal analisis dalam detail. Jadi dia nak beritahu sekarang ni sekadar menunjukkan analisis yang you buat detail tu sangat bagus. Tetapi perlu jelaskanlah apa maksud hasil analisis dalam tesis ini. Interpretasi. Interpretasi output agak bermasalah dan perlu diperbaiki. Jadi mungkin kat sini interpretasi tak sampai, tak jelas ataupun interpretasi sekejap ada, sekejap tak ada. Okey. Calon perlu menilai semula ayat-ayat calon yang membincangkan data tersebut agar ia tidak mengelirukan dengan hasil kajian. Sorry lah, ayat original kan. Jadi kita kena tengok balik semula lah. Kita punya sentence, kita punya perenggan-perenggan dalam membuat penulisan perbincangan data supaya dapatan atau hasil yang kita dapat ni tidak mengelirukan pembaca. Perlu lebihkan justifikasi dan dikaitkan dengan sokongan. Jadi apa-apa saja hasil atau finding yang kita dapat kita kena kaitkan based pada previous information ataupun study di literature review. Sebab tu penting, kadang-kadang saya check. Saya memang check lah. Dalam bab perbincangan khususnya, bab perbincangan tu dia kata dapatan ni sama dengan kajian lepas. Okey, you pun cite lah 2 sekali, banyak sikit lah. 5 authors. You cite lah 5 authors buat perbincangan tu. Walhal dalam literature review ada banyak lagi. Ada 10. Kenapa reflect cuma 5? Dan daripada 5 yang you reflect tu perbincangan disokong oleh kajian lepas tu adalah kajian baru. Tak ada pun dalam literature review. Jadi you beritahu kajian ini sama dengan kajian lepas oleh Sulaiman 2018. Saya tak tahu Sulaiman 2018 ni. Jadi logik dia, saya pun tengoklah dekat literature review, carilah Sulaiman. Tak jumpa. Jadi saya tak tahu Sulaiman ni dari mana, buat apa teori dia pakai, apa metod dia pakai, apa analisis dia pakai. Okey, ini kena ingat. Ingat sampai bila-bila kan? Semua citation yang you tulis di dalam bahagian perbincangan wajib ada cerita penuh dekat literature review. Ini you cite kat perbincangan Sulaiman 2018 ni, mana cerita penuh dekat literature review. Yang you cite Fazli 2019 ni, mana cerita dekat literature review. Sebab dekat bab perbincangan kita tak buat literature review. Kita tak bincang lah dia pakai metod apa, dia pakai apa. Tak. Itu literature review. Kalau nak cerita dia pakai apa, dia buat apa, analisis apa, itu kena tulis kat literature review. Bahagian bab 4 ni cuma nak dapat sokongan. Dapatan kita sama dengan Sulaiman 2018. Itu je. Jadi kita tak perlu explain dia buat apa, kat mana, berapa banyak data, berapa sampling teknik dia guna, tak perlu. Itu semua cerita dekat bab 2. Jadi itu nak kena beritahulah untuk kita bila nak submit, cross check. Adakah bahagian perbincangan yang kita cite tu dah ada cerita penuh dekat literature review. Okey, penilai juga mencadangkan supaya dibina jadual ringkas analisis data yang merangkumi objektif. So kita dah siap semua kan. Jadi kita kena buat summary keseluruhan daripada penyelidikan. Interpretasi lebih kritikal dan tepat perlu diperjelaskan. Tiada perbincangan tentang hipotesis. Dalam mana-mana jadual perlu dimulakan dengan interpretasi. Jadi nak jelaskan jadual tu kenalah buat interpretasi data dari
yang tertinggi kepada yang terendah. Ataupun kalau paling tepat sekarang buat interpretasi data tu ikut standard lah. Biasanya kalau tengok jadual ni apa yang kena perjelaskan. Sequence dalam memperjelaskan data tu, okey, cerita data satu penting sebab nak bagi faham proses dua. Jadi proses satu kena cerita dulu. Jadi explain ikut proses, standard proses dalam menjelaskan satu-satu result. Okey. Interpretasi data bagi persoalan kajian agak melirukan, perlu dijelaskan dengan lebih mudah untuk dipahami, perlu dimunikan lagi terutama berkaitan dengan hasil dapatan, cara maklumat dilaporkan perlu diperbaiki, perlu menjelaskan implikasi dan kesan jika suatu analisis itu signifikan atau sebaliknya. Ini maksudnya both lah. Maksud semualah result yang kita dapat kena jelaskan, kena dapatan kita signifikan. Kalau tak signifikan, both signifikan ke tak signifikan ke, kedua-duanya kena dijelaskan dan diberi justifikasi. Perlu sedikit pembetulan terhadap penemuan kajian yang tersilap interpretasi. Ini kita dapat tentukan lah, kata rujuk muka surat 148 perenggan nombor 2, saya rasa interpretasi ini salah ni, bukan macam ni nak interpret result ni. Kan? Jadi kena tambah baik. Jelaskan rangka analisis yang dilaksanakan dalam penyelidikan ni. Apa masalah analisis yang dihadapi oleh penyelidikan ini? Kan? Adakah anda menghubungkan induktif dan didaktif dalam analisis? Boleh anda bagi satu contoh analisis tu? Maksudnya kat sini mixed method lah. Okay, ada analisis based pada kuantitatif, ada analisis based pada kualitatif. So mana rupanya data analisis untuk kuali, mana untuk kuanti. Jadi tak nampak. Sebab tu dia minta sebagai contoh untuk menjelaskan perkara ini. Boleh anda cerita secara ringkas dapatan analisis dalam menjawab setiap persoalan kajian. Ini bagi saya soalan standard. Relax santai. Secara mudah kan. You ada 4 objektif dengan you punya result. Boleh tak you cerita secara ringkas? Apa yang dapatan hasil yang ditemukan setelah penyelidikan ini dilaksanakan. Adakah anda ni kan kerap ni salah eja ni. Ni kerangka. Adakah kerangka kajian dibangunkan sangat bantu dalam proses anda? Adakah ni salah saya lah. Adakah kerangka kajian anda? Ada sini je lah. Adakah anda menggunakan data lain dalam kajian ini? Adakah ia turut memberi sumbangan pada penyelidikan ini? Boleh ke analisis data ditafsir dengan cara berbeza-beza? Ini. Jadi nak tunjukkan benda-benda lain dah. Berbalik pada nombor ke-1. Betul tak kerangka kajian ni? Betul tak kerangka kajian ni tally dengan reka bentuk? Tally dengan proses analisis? Boleh jelas tak perkara ni? Okey. Ada guna data lain tak? Sebenarnya selain daripada data ni ada tak gunakan data lain? Jadi kita nampak macam sangat pelik. Kod-kod you ada data lain yang you guna tapi you tak jelaskan dalam tesis. Okay. Boleh ke analisis data ditafsir dengan cara berbeza-beza? Sekejap jadual ni benda yang sama je. Tapi jadual ni cerita macam ni, jadual ni cerita macam tu, tak konsisten. Itu maksud dia tak konsisten. Dia tak prefer lah sebab kita kena decide which one cara yang elok untuk present konsisten lah. Okey, kita seterusnya pergi pada bab 5 iaitu perbincangan dan kesimpulan. Okey, pertama, perlu kaitkan kewujudan masalah yang dinyatakan dengan dikaitkan dengan perbincangan. Dalam menuliskan perbincangan ni, kan saya ulang balik, dia bukan perbincangan dapatan. Dia perbincangan kajian. Okey, bila buat perbincangan dekat bab 5, ingat balik latar belakang. So bila nak menerangkan kajian tu, kait-kaitkan dengan latar belakang. Cuit-cuit, usik-usik, ambil-ambil dekat latar belakang. Cuit-cuit, relatekan dengan teori, dengan konstruk, dengan chapter 2 berdasarkan kajian-kajian lepas. Jadi kebanyakan orang buat perbincangan relate dengan literature je. Habis tu latar belakang tak kaitkan. Penyataan masalah tak kaitkan. Dekat bab 2 tu cerita dapatan. Bab 2 ada pun boleh ubah dia. Habis tu bab 3 method tak kaitkan. Jadi kita cakap perbincangan ini sama dengan dapatan kajian lepas. Sama dengan, jadi dapatan kajian lepas tu merujuk pada literature. Nama dia, back to this ni, perbincangan literature. Bukan perbincangan kajian. Kalau perbincangan kajian, relate lah, cuit-cuit lah. Dalam perenggan ni aku nak jelaskan tentang result ni, nak kaitkan seperti mana kita nyatakan dalam latar belakang. Latar belakang tu kita kata ada keterkaitan benda ni tentang kritikalnya daripada kerajaan sekarang. Itu isu disebut. Jadi bila buat perbincangan, seperti mana yang dinyatakan dalam latar belakang kajian, aspek kerajaan merupakan penting. Adalah penting dalam ini. Sehubungan dengan itu, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kerajaan memainkan peranan penting. Nampak? Itu maksudnya penulisan perbincangan dah berkait dengan latar belakang.
Okay, cuit-cuit sikit dengan problem statement. Apa keyword kat problem statement tu kita nak masukkan. Tu namanya perbincangan yang baik. Okay, sebahagian besar perbincangan tidak konsisten dengan dapatan kajian, perlu disemak dan diperbaiki. Calon boleh menambah baik agar menjadi perbincangan yang lebih terperinci. Perlu ditambah baik dengan memberi makna kepada dapatan yang diperolehi. Lagi orang kualitatif ni lah. Okay, bila tulis perbincangan tu, berilah. And kita penting dalam kualitatif. Bila dia bercerita atau dipanggil naratif tu, dalam menulis perbincangan itu, benda tu betul-betul kita dapat. Betul-betul kita rasa penerangan ni sangat baik, sangat jelas, sangat terperinci dan sangat mendalam. Calon perlu beri justifikasi yang jelas masa membuat perbandingan antara hasil dapatan kajian dengan pekajian lepas. Okay, kena bagi justify lah. Sekadar begitu dapatan kita sama kajian lepas. Extend lagi. Jangan stop je kat situ. Perbincangan yang agak kritikal adalah diperlukan. Kritis, synthesize, conclude. So benda tu ada. Kualiti perbincangan bagi dapatan kajian dapat dimantapkan lagi dengan penerangan lanjut berkaitan dengan makna, tafsiran dan interpretasi bagi dapatan yang diperolehi. Jadi ulang kan, sebab dia perkara penting ni, kualiti. So kualiti perbincangan dalam sebuah penyelidikan dapat dimurni dan dimantapkan lagi dengan menulis yang berlanjutan, penerangan lanjut yang berkaitan dengan dapat memberi makna, kefahaman, tafsiran dan interpretasi. Okay, the discussion should be more elaborate. Bring the discussion on chapter 4 to chapter 5. Ini kedudukan lah, tapi ikut format. Ada setengah universiti memang analisis dan perbincangan tu berempat. Ada memang dekat perbincangan tu chapter 5. Jadi mungkin chapter 4 tu tulis perbincangan. Jadi chapter 4 punya discussion tu move to chapter 5. Okay, discussion on H1 to H4 is too short. Jadi kita kena bincang lebih lanjut. Yelah penting kan, literature review punyalah banyak, metodologi punyalah banyak. Sampai perbincangan pendek je. Jadi discussion tu memang pendek. Jadi kena kembangkan, luaskan. Make a clear discussion for this section. Make it as simple as you can. Jadi bila sebut simple tu maksudnya kita dah sampai chapter 5. Perbincangan dan juga kesimpulan ni. Jadi harus ditulis dengan jelas. Bukan kita nak tulis macam literature review lagi. There is no conclusion section present in chapter 5. Okay, you must be conclude your finding. Jadi maksudnya kena ada conclusion section dekat chapter 5. But how is support the theory? Explain. Ni ada satu tiba dia muncul pasal part kan. Jadi nak beritahu bahawa bila cerita pasal perbincangan kena relate dengan literature review. Dalam literature review ada teori. How that your finding dengan previous ataupun selection teori yang kita nyatakan dalam tesis ini. Apa keterkaitan dapatan dengan teori kajian, dengan teori penyelidikan. Okay, but how we support the theory? Okay, discussion more on previous study but fail to relate the finding and theory. Maksudnya ada buat perbincangan dengan kajian lepas tapi kita tak kaitkan dapatan kita dan juga teori penyelidikan. Discussion was not convincing and many repetition. So, ialah apa yang tulis kat bahagian perbincangan ni dah tulis dalam bahagian analisis tadi, result. Jadi make sure tidak ada laku redundant ataupun repetition. Students should highlight or discuss more on the finding. How the finding solve the issues. Bila solve the issue tu maksudnya nak kaitkan kita dengan latar belakang dan juga pernyataan masalah. Okay, poor discussion on the implication of research theory and practice. Result and discussion section is too short and need to provide more discussion. The result found in the study. Discussion is not clear. Okay, implikasi kajian. A research contribution is not linked to the theory that you use for the study. You should highlight your research contributions, relate to the statements that they mention in the paragraph, avoid using number point. Sepatutnya kita kena tulis dalam bentuk sama dalam bentuk jadual, ringkasan atau bentuk dalam teks, perenggan, yang itu kita kena buat. They can stand as paragraph, explain each contribution in paragraph. Any limitation on research method? Ni nak sebutnya, bila sebut limitation, ada dua limitasi kena sebut, iaitu limitasi dari sudut theoretical, yang kedua adalah limitasi dari sudut metodologi. Ni research method, instrument, scope ni maksudnya limitasi metodologi. Kita ada juga nama dia limitasi theoretical. Contohnya penggunaan pemoleh ubah, penggunaan tim, penggunaan teori dari segi bilangan. Itu dari segi limitasi theoretical. Dan ini jelaskan pun limitasi metodological pun tak ada. Kan? Okey, seterusnya implikasi kajian kabur. Kerana kajian dari segi faktor agak kabur untuk menilai dari segi objektif serta tidak menggambarkan selari dengan tajuk. Jadi kita punya
implikasi atau contribution kajian kita ni tak apa cun sangat nak menjawab nak relate kaitannya dengan objektif kajian, dia khususkan lagi kepada tajuk. Jadi kalau tengok tajuk dengan contribution yang dapat hasilkan tu macam bukan salah research ni, tapi penulisan contribution tu tak mencerminkan, kan? Tidak dinyatakan dengan jelas kepentingan lebih menuju kepada kajian lepas. Jadi kena cerita juga dari segi implikasi. Kalau dari segi praktikal, kena cerita secara practically. Kalau secara empirically, cerita pasal empirically. Okay. Okey, poin-poin yang disenaraikan dalam bahagian ini tidak jelas hubung kaitnya. Okey, pelajar perlu lebih berobjektif dalam menghubung kait dapatan kajian yang diperolehi dengan perkara-perkara yang bersifat implikasi. Bahagian ini perlu dimunikan. Tapi memang biasa. Biasa sangat kalau student postgrad ni bahagian implikasi atau contribution ni kadang-kadang pendek, kadang-kadang tak mencerminkan kualiti, tak mencerminkan kesusahan you kumpul data, analisis, tapi you punya kesimpulan tu nampak macam tu terlalu general, kan? When you discuss about research contribution, please link to your result. Jadi penting jugalah dalam kes ni cerita contribution nak kena link juga dengan result. Tapi macam saya pesankan tadi, bila cerita contribution pun bukan hanya tengok pada result. Contribution ni melihat pada keseluruhan. Sebab research dah siap. Jadi the whole thesis, apa yang kita boleh nyatakan kita punya sumbangan kajian. The candidate state that the finding have theoretical, empirical and practical implication. However, how the finding have theoretical implication was not explained further. Bagus dah, ada theoretical, ada empirical, ada practical. Tinggal satu je methodological. Namun, aspek theoretical tu boleh dimantapkan lagi. Does the article suggest area for future research or practical implication? Application practitioner clearly draw out. Okey, lagi sekali lah. Kadang-kadang, yelah, yang saya mengaku saya silap lah. Kadang-kadang bila saya menaip ni, tulis pula yang berkaitan dengan paper kan. Padahal idea adalah tesis. Thus the study. Okay. Ataupun memang penilai itu tulis artikel lah. Dia selalu jangan jadi penilai artikel, penilai tesis, dia pun terpakai perkataan artikel kan. Okay, novel managerial implication should be formulated and must be revised accordingly. Jadi aspek managerial tu nama lain praktikal lah. Sama dia managerial ni boleh jadi juga dia adalah sebab orang jarang kan, orang macam bidang sains kita tak panggil managerial, kita panggil managerial lah. Jadi dia dua lah. Managerial tu sebab ialah sesuai dengan konteks organisasi pengurusan yang akan pakai managerial. Tapi yang lain-lain kita akan panggil practical implication. So implication juga nama lain adalah contribution lah, sumbangan. Okay, there is no theoretical contribution. Maksudnya tak ada sumbangan theoretical. Theoretical ni pengetahuan. Takkan research yang tak dapat meningkat apa-apa pengetahuan. Kena tulis. Memberikan hujah yang lebih kritikal dan mendalam, memberi implikasi yang baik kepada guru. Ni dapat beri manfaat. Ni maksudnya orang yang terlibat secara langsung, ini dipanggil praktikal. Memberi manfaat kepada guru, kepada pelajar, pentadbir. Ini dipanggil sumbangan dari sudut praktikal. Okay, lain-lain bab 5, the candidate was less able to link research finding with the previous research underlying the theory. It suggests to include summary table, hypothesis, show the whether. So memang betul chapter 5 kena buat summary table sebab bila research dah siap, you summary kan dalam bentuk satu jadual, nampak daripada awal sampai menjawab kita punya analisis secara tidak langsung, menjawab kita punya objektif dan pernyataan masalah. Can start with the aim of the research and whether the thesis achievement. Jadi boleh mulakan dulu dalam bab 5 ni, bab perbincangan kesimpulan ni mulakan dulu aim of the research. Baru kita nak cerita tentang apa kejayaan, apa contribution yang kita dapat daripada kita punya tesis. Calon perlu menyemak semula bahagian ni agar ia lebih menyeluruh dalam penulisan tesis. Calon boleh menambah baik dalam bahagian penyelidikan masa depan, cadangan untuk kajian akan datang. Calon juga boleh membincangkan kajian ini disertakan fakta-fakta sumber yang sah. Jangan lupa chapter 5 pun, walaupun di dalam bahagian conclusion pun, bahagian cadangan pun still boleh kita buat citation. Namanya, kalau cadangan tu berserta dengan citation tu maksud cadangan yang baik. Maksud dia memberi cadangan yang khusus. Dia cadangkan kajian akan datang, boleh extend benda ni buat case study. Kesesuaian ni gunakan multiple regression. Merujuk siapa yang kalau pakai case study ni, contohlah kalau gunakan case study Robert Yin mencadangkan kelebihan menggunakan multiple case study jadi kita detail supaya nanti orang yang akan ambil continuity kita punya
Tesis ni akan menyambung kepada kualitatif dengan buat case study secara multiple case. Kan? Kemudian calon juga boleh bincangkan kajian disertakan fakta yang tadi, dicadangkan susunan dari pengenalan, hasil penemuan, rumusan kajian, implikasi cadangan dasar, implikasi theoretical and practical. Ini sangat norm lah. Bila cerita pasal contribution, orang cerita pasal theoretical dengan practical. Jadi tengah-tengah tu ada dua lagi, methodological dan empirical. Terdapat kesilapan dalam kesimpulan yang boleh diperbaiki. Kesimpulan yang tulis tidak menggambarkan dapatan kajian, yang menunjukkan dapatan adalah sederhana. Okey. Kesimpulan agak umum, boleh fokus kepada aspek yang dikaji. Skop penulisan rumusan untuk mewakili kesimpulan bagi kajian keseluruhan adalah tidak mencukupi. Maksudnya terlalu ringkas, terlalu pendek, ataupun tidak orang kata tidak secara khususnya yang kita dah buat rumusnya untuk satu persatu. Kita dah ada buat rumusan secara jelas proses penyelidikan dan dapatan untuk objektif nombor 1. Seterusnya untuk kepada objektif nombor 2. Sampai habislah. Okay, there is no conclusion section presented in chapter 5. Ni lagi besar. So tak ada bahagian conclusion. Dia ada perbincangan dia tapi tak ada kesimpulan. Okay, conclusion section is very weak. Need to be developed in terms of comparison of other study or in support of other studies. Okay, kena ada. Okay, organisasi kajian ada dalam tesis, dalam report dia akan tanya how you organize tesis. Komen dalam report tu kena tulis about organization, thesis organize. Thesis organize. Okay. Dari segi kualiti adalah sederhana. Contoh, ni dah habis komen ni. Tadi komen kalau awal kita hari pertama, based pada tajuk, dari segi fokus, dari segi abstract, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Last sekali adalah organisasi organize, thesis organize. Calon perlu pastikan dan periksa setiap muka surat dan pastikan semua sokongan telah disenaraikan. Maksudnya semua citation, semua fakta tu perlu ada citation. Dan make sure ada dekat rujukan lah. Semua citation pasti ada dalam rujukan pastikan ada citation, align. Susun atur keseluruhan masih boleh tambah baik. Secara keseluruhan, persembahan penyampaian teori adalah mengikut piawaian positif. Penyampaian penulisan masih boleh diperbaiki agar lebih cenderung kepada penulisan akademik. Terdapat banyak singkatan dalam teks tapi tidak dinyatakan dalam halaman senarai singkatan. Penulisan perlu ada kesinambungan. Make sure all reference are listed. Calon perlu menyemak keseluruhan tesis bagi memastikan semua rujukan terkini, masih terdapat sumber yang agak lama. Dicadangkan rujukan yang terkini untuk ditambah dalam kajian literatur. Agak mengecewakan kerana hampir kebanyakan kajian lepas yang dirujuk sudah agak ketinggalan. Ini menjejaskan tesis dari segi kualiti. Okay, it is suggest to use EndNote software to manage to citation reference. Tak kisahlah EndNote ke ataupun Mendeley. For now, certain citation in text need some adjustment in term of order. Banyaklah typo sana, missing sana, tak lengkap dan sebagainya. That's why dia encourage sebagai reference management. Gunalah EndNote ataupun Mendeley dan lain-lain. Saya makan perlu dibuat terhadap rujukan yang tidak terkini. Perlu replace, perlu ganti dengan semua yang lebih baik atau semua yang terkini. Sila rujuk format yang disediakan oleh panduan IPS. Format rujukan perlu disemak. Terdapat rujukan yang tidak lengkap dan berulang. Biasanya kita rujuk guideline universiti ni akan cakap rujuk APA yang terkini. So APA yang terkini versi 7 lah. Okay, pastikan jurnal adalah berkaitan dengan berkaitan dan author juga adalah bersesuaian. Okay. Alright, ni pastikan jurnal lah. Masa citation kita kenalah refer jurnal. Kalau kita bidang marketing, kenalah baca jurnal marketing. Ini akan memberi kesan kepada award. Jadi last kali tu kita akan beritahu anda lulus minor ke major dalam bidang apa. Jangan terkejut, dibaca dalam bidang lain. Kerana bila kita tengok dalam rujukan tu nampaknya lebih sesuai kepada bidang lain. Sila pastikan senarai rujukan adalah asli, bukan rekaan, pandai-pandai je ataupun tak refer artikel tu, tengok orang punya, orang tu buat reference macam tu, kita pun copy. Jangan terlalu trust ikut orang. Jadi kita kena make sure ini betul sumber dia, nama dia betul, tajuk dia betul, nama publisher, volume, issues, page number adalah betul. Pastikan tiada masalah kehilangan rujukan atau missing reference. Okey, penulisan rujukan tidak konsisten, elakkan sumber rujukan seperti Wikipedia. Kalau kita kat Malaysia lah, tapi kalau kat luar negara memang saya ada jumpa tesis yang pakai Wikipedia. Okey, rujukan lama sepatutnya 70% sumber rujukan adalah 5 tahun terkini. Nampak ni? Orang ambil satu figure ni 70%. Maksud dia kalau kat sekarang ni 2021, 2020, 19, 18, 17. Okey, 70% kita punya citation rujukan merujuk pada 5 tahun terkini. Banyak rujukan yang ada dalam teks tidak adalah senarai, missing. Check authors and year in text is not consistent, tak sama.
Okey, dalam citation cite 2006 tapi reference 2008. Mana satu ni? Satu rujukan sama digunakan sepanjang kajian. Duk ulang-ulang cite orang yang sama je atau dipanggil single reference. Tinjauan literature tidak membincangkan topik berkaitan huraian definisi konstruk konsep dalam tajuk kajian berdasarkan rujukan yang sah dan terkini. Ini dia poin atas cerita pasal literature, tapi poin bawah tu nak beritahu pastikan kena sumber rujuk, baca artikel dan cite lah sumber yang betul dan bersesuaian. Rujukan perlu dimurnikan mengikut sistem APA dan disusun mengikut susunan abjad. Ini style APA lah, susunan dia. Ikut abjad, kalau sama abjad ikut tahun. Setiap perkataan dan ayat dalam bahasa Inggeris perlu diitalikkan, ini format. Terdapat beberapa perkara yang sepatutnya dimasukkan dalam lampiran telah dimasukkan dalam bab kandungan bab 2, kandungan bab. Okey, jadi kena make sure juga kan. Jadi dalam table of content pun ada appendix. So dalam appendix pun kena nyata muka surat. Dicadangkan lampiran untuk analisis data dimasukkan dalam tesis. Jadi penting lampiran juga perlu ada masukkan dalam tesis walaupun dekat bahagian appendix. Terdapat lampiran yang tidak diperlukan, hanya lampirkan surat kebenaran dan soal sidik. Jadi ada yang tak ada, perlu adakan. Ada yang tak perlu dikeluarkan appendix. Yang relevan saja. Okey, lain-lain terdapat kesilapan kecil berhubung tanda bacaan. Terdapat kesalahan dalam penggunaan simbol dan bahasa. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil perlu konsisten. Kata penyambung kurang sesuai. Kata penyambung contohnya penanda wacana lah, conjunction word, therefore, however. Okey. Laras bahasa akademik yang baik. Jadi ini yang positif lah ni. Dengan baik kan. Laras bahasa akademik adalah baik. Tukar positif lah, dengan baik ni adalah lah. Okey, adalah baik. Hanya terdapat beberapa kesilapan kecil tanda bahasa yang tidak menjejaskan kualiti dan maksud dalam penulisan tesis ini. Konsisten penggunaan bahasa Inggeris, tadi italik dan singkatan perkataan perlu disemak dalam tesis. Gaya bahasa dan struktur ayat digunakan oleh calon perlu menulis secara akademik, bukan cara pelaporan. Tidak perlu menggunakan warna dalam jadual dan rajah. Ini bergantung. Sebab ada setengah universiti memang dia tak nak warna. Jadi kena tengoklah, double check itu. Okay, the thesis need to be sent to the proofread before publish. Okay, there are few grammatical. Publish ni maksudnya thesis pun unpublished juga. Jadi dia sebelum masuk kat library ke apa ke, semaklah dulu. Alright, kena tengoklah isu grammatical, spelling error, sentence that need rephrase, ayat terlalu panjang atau ayat mengelirukan. Okay, nonetheless, the research need to careful editing to improve the quality presentation. Cara menulis pun boleh ubah, perlu konsisten, ejaan dan struktur ayat juga perlu diperbaiki. Sila rujuk tesis yang telah disemak oleh pemeriksa. Kena refer lah. Komen penilai tu dia bagi report, dia bagi tesis kita. Tesis yang kita bagi pada semua penilai tu akan dipulang balik pada kita untuk kita lihat juga. Calon perlu menambah baik beberapa sumber rujukan ataupun mengikut panduan APA 6 edition. Ni yang lama. Kalau sekarang ni dah edisi yang ke-7. Jadi saya tukar je lah. Memanglah pada komen report tulis 6 edition kan, tapi nak dapatkan kita punya soalan ni relevansi pada tahun 2021 ni kita pakai 7. Semak cara menulis sumber pada tajuk dan jadual, dicadangkan masukkan sekali hipotesis alternatif, justify pemilihan sampel perlu ditulis, reka bentuk kajian perlu lebih terperinci, sila semak format dengan gaya penulisan tesis, IPS, UPSI contohnya. Ini saya kena padam ni, terlepas pandang pula ni. Maksudnya tak boleh sebut nama universiti lah. Jadi siapa-siapa universiti mana-mana pun berhadapan benda yang sama. Okay, kena save juga. Alright. Kemudian selain daripada format, ikut universiti, penulisan dan struktur ayat perlu ringkas dan mencapai maksud yang jelas dan tidak kabur. Pastikan semua fakta yang dirujuk di dalam tesis adalah dari pembacaan rujukan asal, format penulisan tajuk subtopik yang tidak konsisten, semua penomboran yang tidak konsisten, format penulisan tajuk jadual yang tidak konsisten, susun atur item atau topik dan subtopik tidak mengikut format. Okey, calon gagal untuk menunjukkan bahawa disertasi adalah berbeza dengan kajian sebelum ni dan hanya berbeza lokasi. Pemulih ubah juga kurang memadai untuk dikaitkan dengan pemulih ubah pesanda dan lain-lain yang dirujuk sebagai penuntulan utama di bawah. Sila patuh garisan panduan penulisan tesis. Okey, disediakan oleh pihak universiti. Okey, fokuskan kepada kaedah penulisan ilmiah yang sepatutnya ringkas dan padat, bukan naratif. Ini pun saya nak betulkan sikit. Okey. Okey. Yang poin last sekali tu, okey, fokuskan kepada kaedah penulisan ilmiah dan sepatutnya ringkas dan padat, bukan naratif. Ni bukan naratif ni kalau tanya saya ikut jugalah. Kalau orang kualitatif, sifat naratif tu kena ada penceritaan. Tapi tengoklah, ni mungkin komen ni untuk tesis orang kuantitatif.
Ingat orang tengok slide ni mungkin salah faham. Ini yang dikhususkan bukan naratif ni kepada penyelidikan kuantitatif. Kalau kualitatif, penulisan dalam konteks naratif diterima. Okey, penyusunan subtopik juga agak bercelaru. Kesesuaian itu lebih sesuai untuk subtopik lain. Ada banyak kandungan yang tak ada sedangkan subtajuknya ada. Lagi best dalam tengok TOC-nya ada. Tengok TOC benda ni ada tapi tengok dalam teks tak ada. Perlu gunakan bahasa Melayu standard ataupun bahasa Inggeris. Jangan rojak penggunaan singkatan yang tidak didefinisikan terlebih dahulu. Ada pandangan. Nombor 34 ni bagi saya tak semestinya. Tapi ada pandangan, barang yang kata singkatan kita tu perlu ada definisi operasi dulu. Yang saya faham, setiap singkatan tu kena ada tulisan nama penuh dia. Tapi ada setengah pandangan, kena ada dalam definisi operasi. Calon perlu menulis semula pengenalan dan latar belakang kajian kerana mengandungi unsur-unsur plagiat. Ni tak best lah isu plagiarisme ni kan. Okey, selesai sudah untuk sesi yang ketiga. Kita ada sesi yang terakhir, sesi 4. Sebelum kita masuk sesi yang keempat, saya nak buka soalan jika ada soalan untuk tanya berkaitan analisis, perbincangan dan kesimpulan. Ada soalan tak? Okey, soalan daripada Rashimawati. Okey. Ada perdebatan akademik. Biasalah. Kalau tak berdebat dalam akademik, bukan orang akademik nama dia. Mengatakan dalam perbincangan tak perlu ada citation yang menyokong atau bertentangan dengan hasil dapatan kajian. Ujahan tak perlu ada citation kerana kajian kita adalah unik dan berlainan. Ada logik je. Dalam kajian berbentuk scientific, kajian sains, kajian engineering dan bukan kajian dalam social science. Pada peringkat awal, saya pun bawa konsep yang sama kepada, saya belajar doctorate engineering. Jadi saya belajar bawa masuk kepada Universiti Sains Sosial. Saya duduk kat Fakulti Sains Sosial, Fakulti Pengurusan Ekonomi. Kaedah itu tidak diterima kerana saya bawa tak payah cite. Tapi bila berhadapan dengan penilai, dari seorang, kedua, ketiga, sampailah beratus-ratus, so saya nampak kasi tengok kesesuaian konteks. Dia ni buat PhD kat mana? Dekat fakulti mana? Kat jabatan mana? Okay, kita kena tahu, kita belajar dekat fakulti ni. Nature sini-sini macam mana? Fakulti ni kadang-kadang buat format. Kita tengok, kita pergi, kalau boleh pergi proposal defense, pergi proposal defense. Tengok masuk. Jadi kita pergi proposal defense tu nak kenal. Ni ramai-ramai pensyarah ni saya silap jadi penilai kita nanti. Jadi tengok komen-komen ni macam mana. Komen tu siap dia kata lagi. Okay, kena ada citation. Perbincangan pun kena ada citation. Maka kena buatlah. Kalau tanya saya sekarang ni, kalau tanya saya secara umum, ya, saya sendiri pun dah jumpa tesis dekat bincangan ada yang cite atau tak cite. Cuma saya nak beritahu kita tak boleh, aku tak payah cite lah, tapi tengokkan konteks kajian kita. Orang pertama sekali supervisor. Adakah supervisor kita membenarkan? Kita itu ada penilai masa proposal defense. Kita tengok dekat kolokium, pembentangan dan sebagainya. Adakah boleh tak ada citation dalam perbincangan? Jadi contoh dia, nak beritahu sekarang ni, orang saintifik, cara pemikiran dia adalah logik. Itu nak kena faham. Kenapa aku nak cerita balik nak buat citation dalam problem statement? Dekat latar belakang kajian tadi kan ada. Okey, kenapa aku nak kena dekat beritahu dapatan ni sama dengan kajian lepas? Bukan kau dah baca ke kat literature review? Tetapi bagi orang social science, dia bukan bersifat logik macam tu. Dia ada sifat humanistic, emotional kat sini. Jadi walaupun perkara itu dah ada citation dalam bab 2, dia konsep remind balik, strengthenkan balik, highlightkan balik. Jadi sebab tu walaupun kita kajian ni sama dengan Sulaiman, tak perlu bincang, cuma mention dapatan ini disokong oleh kajian lepas. Oleh siapa? Ni nak explain Macam ni je buat perbincangan. Okey, dapatan saja bla 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 ini menunjukkan selari dengan dapatan kajian lepas oleh Sulaiman 2018. Titik. Dah tak cerita Sulaiman dah. Duk cerita pasal kita punya kajian dah. Kita cuma nak take note je, pendek je. Beritahu dapatan kajian kita sama dengan Sulaiman. Dah. Tak payah cerita pasal Sulaiman dah. So kita cerita pasal dapatan kita. Kita cuma acknowledge, beritahu dapatan kita sama dengan Sulaiman. Nak tahu pasal Sulaiman ni, baca kat literature review. Dia buat apa?
Dia buat teori apa? Dia buat kajian kat negara mana? Guna metod apa? Dia pakai research design apa? Dia pakai validity apa? Dia pakai analisis apa? Dia pakai unit analysis apa? Apa dapatan dia? Apa perbincangan dia? Itu kat literature review. Jadi saya setuju bahawa memang tak perlu lagi bincangkan apa dia buat tu dekat bahagian perbincangan, tapi acknowledge. Cuma dalam kes ni ada dua pendekatan. Ada supervisor kata tak perlu cite, ada yang perlu cite. Kalau tanya saya, kat mana saya datang rumah orang, saya kena hormat kat rumah orang. Saya tak boleh buat pendekatan saya sendiri. Alright. Jadi kalau tanya saya, dua-dua boleh, tapi tengoklah pada kesesuaian. Macam mana nak cite artikel yang terkini? Kalau memang memang tak ada yang terkini, ada artikel yang lama saja. Mungkin saya tak kata salah. Mungkin Intan kena belajar. Okay, macam mana nak buat mencari artikel secara habis-habisan. So dah buat ke? Intan dah guna tak menggunakan nama dia Scopus Database? Dah guna dah Web of Science Database untuk cari artikel? Dah gunakan tak untuk top publisher? Dah pergi dekat ScienceDirect? Dah buat tak advanced search dekat ScienceDirect menggunakan 5 keyword? Dah buat tak advanced search dengan gunakan 5 keyword dekat Emerald? Gunakan semua publisher. Kalau kata Intan dah buat semua benda tu, jadi tulis siap-siap. Saya dah menggunakan semua database. Scopus, Web of Science, sebut semua top publisher. Ini artikel yang ditemukan. Jadi saya kat situ okey. Kalau tanya saya sebab tu kadang-kadang sekarang ni bila orang kata you dah buat SLR dah. Kalau dah orang tak bising dah citation lama. Kalau tak lama orang tengok juga, orang tengok you ke SLR tak dapat lama. Tengok you pakai keyword apa? Salah guna keyword. Sebab tu penting bila nak cari bahan, keyword tu bincang dengan supervisor. Betul tak guna keyword ni? Nak cari bahan. So kita nak cari 5 tahun terkini. Cukup tak ni? Dah pakai WAS, dah pakai Scopus, dah pakai top publisher. Ada tak dalam bidang kita ada tak publisher lain? You dah refer dah InDesign? Belum. Bidang kita banyak kat InDesign, tambah satu lagi publisher InDesign. Ada lagi publisher yang kita ada lagi. Nama dia dekat Sage and Willy. Kita pun kena cari Sage kat Willy. Jadi kalau dah habis semua penerokaan itu, kalau tak ada pun, okey, yang tu tak apalah. Kita boleh consider, kita boleh cite yang lama. Nanti supervisor dengan penilai pun faham tak kita bidang yang sama. Tapi usaha tu kena buat dulu. Usaha tu kena buat dan laksanakan dulu. Okey, boleh jelaskan sedikit mengapa telah wujud artikel tahun 2002? Okey, tahun 2002, artikel tu contoh. Artikel saya tu saya hantar bulan 1. Bulan 1 kemudian accepted. Acceptednya pada bulan Julai 2021 ni. So, paper saya dah accepted dan boleh di-online kan. Dan di-online kan tu ialah online tu dijangka akan terbit pada tahun 2022. Kenapa tahun 2022? Kerana slot tahun ni dah penuh. Nombor saya ni adalah nombor yang ke-100. Accepted yang ke-100 tahun ni. Jadi untuk next coming bulan 9 ada 30 paper. Okey, untuk yang bulan 12 ada 30 paper, 60 paper, saya ranking ke-100. So artikel saya untuk tahun depan, bulan bila? Bulan 6 tahun 22. Jadi artikel saya dah boleh di-online kan, tapi tak ada page number lagi. Tu nama dia impress dengan forthcoming. So forthcoming paper, impress paper dah ada tahun 2022. Boleh cite? Boleh. Tak ada masalah. Masuk kat Mendeley pun boleh detect. Tetapi tak ada page number. Kebiasaannya page number secara detail tak ada. Jadi boleh baca paper tahun 2002. Kan isu dah penuh. Kalau you kata artikel, ada memang sekarang ni artikel jenis. Kalau you hantar tahun ni, mana boleh terbit tahun ni? Dah penuh dah. Ada satu universiti tu saya tanya, artikel untuk 2022 pun dah penuh. Kalau you hantar artikel ni 2023 baru terbit. Tapi artikel tu dah accept. Platform ni idea. Ada orang accept dia beku. Ada setengah jenis pandai, dia bijak. Dah accept, dia akan online kan. So online pun dapat citation. Walaupun impress dengan forthcoming. Macam paper saya. Paper saya tu dia accepted pada tahun 2014. Tapi dia terbit 2016. Jadi paper tu dah masuk kat impress, siap beritahu lagi 2 tahun lebih. Masa tu ujung tahun contohlah, ujung tahun 2014, orang kalau nak cite saya forthcoming tu dijangkakan terbit 2016. Ini lagi 2014 macam mana boleh baca artikel 2016 kan? Sebab impress dengan forthcoming. Okay. Alright, ada soalan sebelum saya masuk yang siri yang terakhir. Siri yang terakhir iaitu siri yang keempat. Siri yang keempat ni santai sikit, nak tunjukkan bagaimana pentingnya ini siri keempat. Okey, siri keempat ni nak tunjukkan yelah kita dah bila dah jelaskan, kita dah cover sedikit persediaan.
ada tips-tips yang apa yang kita nak buat. Jadi sedikit perkongsian tentang soalan dan juga ada sikit penerangan saya dalam memberi jawapan dan solusi menunjuk pada bab demi bab. Okey, seterusnya kita melihat kepada yang terakhir punya slide, ada nak melihatkan kepada kita boleh bincang semula, boleh bincang macam tadi juga tajuk abstrak bab 1 sampai bab 5, tapi saya terjemahkan dalam konteks slide. Okey, slide pembentangan proposal maupun viva. Tapi saya lebihkan tekankan bahagian depan. Dia sebenarnya slide untuk bahagian dapatan tak ada isu. Bahagian depan ni lah kadang-kadang mengambil masa yang lama. You kadang ambil masa yang lama sampai bahagian dapatan dah tinggal beberapa minit. Kan? Okey, kita pergi yang pertama adalah slide pembentangan proposal maupun viva. Okey, yang pertama. Okey, ada orang, ini student saya sendirilah. Saya nampak, saya tak adalah bias. Saya tengok mana-mana yang saya rasa menarik ni idea ni. So dia buat dia punya ni orang kata second page lah. First page tajuk dia lah. Lepas tu lepas first page tajuk tu dia turun kat sini. At least dia cerita sekejap je. Mungkin tak sampai seminit. Tapi nampak cantik bahawa inilah dia punya outline. So ini contoh slide proposal defense. So dia ada link, introduction, so dia ada research background, so dia ada problem statement, so dia ada research model, so dia ada literature review, so ada research design, dia ada data collection. So dia susun. So kat sini kalau dudukkan dia buat 10 slide tak silap saya. Campur dengan cover depan 9, last kali conclusion 10. Yang ni semua satu slide, satu slide, satu slide, satu slide. 8 ni 8 slide, intro tadi satu slide, penutup 10 slide je untuk proposal defense. Okay. Jadi boleh buat macam ni lah. Ini sekadar idea. You all boleh buat lagi baik. Ini sekadar cadangan. Jadi bagus juga buat proposal defense. Ada TOC. Tapi tak payahlah. Ni buat TOC pun nak tulis TOC. Tak payahlah. Orang tengok pun dah tahu ni adalah TOC dia. Content untuk kita punya slide. Baik-baik. Okey, ini contoh problem statement. Janganlah bincang problem statement dia buat betul. Kalau tidak, saya nak tunjuk idea je. Okey. So kat sini nak tunjukkan kat sini ada 6 perkara yang dia nak highlight dalam problem statement. Dia buat dalam bentuk infografik. Jadi ada yang dia cite, ada yang kita kata umum. So adalah yang pertama firm survival issues. Yang kedua inconsistent finding of SCP impact the firm performance. Okay, missing important variables. Okay, theoretical arguments, limited lean accounting empirical study in Malaysia. Not all lean company yield better performance. Nampak? Ini problem statement. Yang lain-lain tu penerangan, gunakan ayat kita lah. Ini nama pun PowerPoint, bukan power text. Okay, alright. Ini contoh problem statement, boleh buat macam ni. Tapi kalau katakan teks ke gambar rajah tu mainkan peranan lah. Kalau tanya saya infografik setiap panah. So nampakkan gambar graf tu nampak menurun. Itu menunjukkan nombor 6. Maksudnya tak semua company dapat performance yang bagus. Jadi setiap gambar-gambar rajah tu bagi saya, kalau macam saya sangat kritis juga buat gambar. Apa kaitan tu gambar dengan point tu? Kan? Jadi kalau nak buat infografik gambar pun kena mainkan peranan juga. Pemilihan color pun sangat penting. Kalau latar belakang tu cerah, tulisan gelap. Jadi tak mengganggu teks. Jangan masuklah gambar-gambar bunga rama-rama terbang lah, bunga-bunga lah, semua tak payah. Nampak sebagai corporate presentation. Okay? Okay, sekejap Ada bunyi kurier datang. Okey, boleh dengar Alright. Kemudian kita sambung. Selesai problem statement. Maksudnya boleh buat problem statement satu slide. Kan? Okey, kemudian ini objektif. Ini bukan satu tesis bukan tesis orang yang sama Slide tadi ni orang lain. Ini orang lain. Ini orang lain. Saya nak tunjukkan idea saja. Okey, ini contoh. Tapi saya cakap terus terang lah, ni semua student saya lah. Kan? Okey, so ni objektif. Objektif. Saya tak berani ambil slide orang lain. Kena minta permission. Kalau student saya sendiri tak apa. Dah minta izin dia orang juga. Okey, ini objektif. Objektif 1, 2, 3, 4, 5. Kan penting. Fokus. Apa-apa research, fokus pada objektif.
Kita aim biar orang tahu inilah kita punya objektif. Okay, ada 5 kat sini lah, to examine the effects, to examine the effect juga, tapi variable yang berbeza. Last kali tu dia nak develop and validate a tools. Okay. Okay, kemudian ini adalah contoh literature review. Literature review dia nak cerita tentang social exchange theory. Katakan dia nak pakai social exchange theory. Slide dia nak cerita pasal teori. Jadi proposal defense tu nak kena beritahu lah. So dia ceritalah perkaitan dia, positive hedonic values, negatif macam mana. Kemudian ada cerita tentang independent interaction. Kemudian LMX. So dia cerita yang ni. Ini bahagian social exchange theory ataupun SET. Okay, buatlah infografik macam ni. Okay. Ataupun boleh buat literature review macam ni. Ni sebenarnya literature review, tengok design pun tahu kan. Yang ni tadi ni. Ni problem statement dia, ni dia punya literature review dia. Dia pakai letak tengah-tengah tu resource dependence theory. Okey, kemudian dia ada manufacturing performance. Kat atas tu typo sikit lah. You orang nampak macam typo kan, tapi dia bukan typo. Ni manufacturing performance dalam konteks definisi. Ni manufacturing performance dalam konteks measurement. Dia orang tegur itu ada typo, bukan. Ini merujuk definition. Oh lama bunyi pun ni kan. Manufacturing performance dari segi measurement. Okay, critical success factors, supply chain practice, internal lean accounting, relation among construct. So ni perkara-perkara dia lah yang dia nak bincangkan dalam outline dalam literature review. Penilai pun dah baca kita punya literature review. Dia pun depan tu dah ada tesis kita. Jadi kat sini cuma nak nampakkan, oh inilah komponen-komponen atau bahagian-bahagian yang kita akan bincangkan dalam bahagian literature review. Okay. Kemudian research framework. Ni contoh research framework. Ini contoh lah research framework kalau kita nak buat satu kajian. Okay. Ada orang kata, student ni tak habis lagi kalau tunjuk framework dia, satu kesalahan dia. Professional lah Kalau takut untuk orang ambil kita punya framework ni boleh buat ni dulu, apa tu? Buat publish article dulu. Bila publish article tak adalah orang dah boleh ambil dah. Tak ada orang rasa kena rahsiakan dulu. Tak, kalau tanya saya, seawal SEM 1 lagi dah kena publish artikel. Supaya apa saja yang kita buat dalam PhD ni, kalau artikel tu copyright juga. Jadi sejenis copyright juga. Jadi selamatkan idea kita dengan publish artikel. Duk simpan je, nanti takut similar. Dapat je idea, publish. Okay, ni research methodology. Research methodology pun ada 8 step, 8 proses lah. Inilah outline dalam chapter 3 dia. Okay, susunan tu lah. Kita silap saya itu susunan ada sikit perubahan. Dia research design dulu, baru population and unit analysis. Jadi dia kena susun lah. Dia patutnya research design, lepas tu populasi, sampling, baru unit analysis. Jadi yalah, kita susun macam ni, kadang penilaian susun, tak apalah mana-mana. Kemudian ada measurements of construct, ada validation, ada pre-test, ada pilot, ada field study. Yang ni idea je, nanti you all pun boleh tukar. Okey, kemudian ni research timeline. Ada setengah proposal defense dia memang minta timeline. So kita pun prepare lah timeline. So target kita bila kita nak analisis dan sebagainya, bila nak siap semuanya, ada timeline kita. Kan? Okey. Okey, ni contribution of this research. Ataupun contribution research lah. Kita punya research contribution. Kalau pendek dia research contributions. So nampak kat sini memang student saya memang saya akan cakap nak 4 perkara ni lah. So dia kena ada conceptual ataupun dipanggil sebagai theoretical lah. Sebab dalam konteks ni kita berat pada conceptual, jadi kita tukarlah. Selain daripada theoretical, kita boleh pakai perkataan conceptual. Okey, kita sebut dari konteks methodological. Okey. Kemudian dari sudut empirical adalah dapatan kita, dan managerial. Managerial nama lain dia practical. Sebab student saya ni management, so dia pakai managerial. So dekat setiap bahagian ni replicate dengan extension. Jadi kalau konsep, apa konsep kajian kita sama dengan orang lain? Konsep tesis kita ni apa yang sedikit berbeza, apa yang kita extend? Itu nama dia extension. Metodologi. Metod yang kita guna ni apa yang sama dengan orang lain, apa yang berbeza metod kita berbanding dengan orang lain. Okey. Sama juga dengan kita punya empirical. So apa yang kita punya replicate dan extension. Dan apa innovation yang kita nak boleh buat. Okey. Apa dari segi managerial? Okey, kita ada replicate, extension dan juga innovation yang kita dapat hasilkan. Jadi
dekat bahagian empirical ni kalau tanya saya sebenarnya innovation yang ni pun kena duduk dekat bahagian managerial. Bukan innovation duduk kat empirical lah. So dua ni je, empirical ni masuk kat innovation. Kat sini kalau you tengok pun metodologi tu dekat extension tu cerita pasal teori. Itu pun salah. Extension ni patutnya duduk dekat sini. Kan? Walaupun student ni dah PhD, saya tegur je lah. Kadang-kadang buat slide ni kadang-kadang saya terlepas pandang. Bila tengok balik, kenapa dia cerita pasal extension teori tu dekat metodologi? Patutnya kat sini. Dekat metodologi tu dia nak kena patut dia tu dalam kajian ni dia menggunakan kaedah regress dengan tools, menggunakan pembangunan tool dan regress dalam satu model tu extension. Patut dia kena tulis kat sini, kat situ. Jadi dia yang ni patutnya duduk dekat sini sebagai extension dalam conceptual, sama juga innovation sebagai extension dalam managerial. Jadi semua innovation ni adalah extension. So empirical ni betul-betul merujuk pada objektif kita. Kalau objektif kita, apa finding kita? So kita punya 5 objektif tu semua replicate ke? Ada yang extension kan? Jadi mana satu yang sama dengan kajian lepas, apa yang baru. Jadi itu orang akan nampak lah supaya buat contribution ni dalam gambar rajah ni jelas. Okay. Dia ni semua copyright. Almost student saya ni kalau dia dapat siap satu PhD ada 3 copyright lah. 3 copyright. So adalah 3 innovation. Patutnya dia kena tulis 3 innovation ni sebab ada 3 copyright. Kan? Okey, ni contoh copyright yang dia dapat hasilkan. Contohlah ni contoh copyright. Okey. Ni sahabat saya ni. Okey, ni copyright dia. Okey, ada banyaklah copyright, ni contoh copyright dia. Okey. Tunjukkanlah bahawa kita ada betul ke contribution ni reliable? Ni contoh copyright dia. Okey. Yang saya tak masuk dalam ni adalah almost pada dapatan lah. Dapatan tu dia subjektif. Orang lain macam-macam dapat dapatan. Jadi you boleh summarizekan dapatan dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk yang jelas, kan? Infografik yang baik untuk dapat diperjelaskan lah. Kita dapat mudah untuk kita ada point untuk mudahkan dari segi pembentangan, dan penilai pun tengok macam okay, this is a good presentation. Dia bukan jadi power text, dia jadilah very good PowerPoint. Okay, saya buka perbincangan. Ada yang nak tanya? Apa-apa yang berkaitan dalam kajian ni, nak tanya apa-apa pun boleh. Okey, silakan. Kita dah sesi yang terakhir dah, tak ada apa dah. Apa ni habis dah. Kita dah sesi perbincangan sepenuhnya insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, macam mana kita nak jawab sekiranya panel bertanyakan kepada kita, adakah anda pakar dalam bidang anda dan kenapa anda perlu dianugerahkan PhD? Soalan pertama paling susah. Saya sendiri pun tak ada jawapan. Kalau tanya saya masih lagi under construction dan saya bukan pakar. Walaupun saya dah berjaya menyiapkan sebuah tesis, masih ada plenty space and room untuk saya tambah baik untuk dari konteks penyelidikan. Dan sebenarnya doktor itu, penganugerahan doktor itu bukan adalah pakar, tapi satu permulaan dalam kehidupan R&D dalam membuat, melaksana dan menghasilkan satu proses penyelidikan yang baik dan membantu saya untuk membuat pembuatan keputusan yang lebih strategik dan matang. Itu tanya saya soalan lah. Saya memang sampai bila-bila, sampai sekarang pun saya tak pernah akui saya pakar. Saya bukan, I'm not the expert. Okay, itu kalau tanya saya ambil pendekatan I'm humble lah, I'm not expert. Okey, yang kedua tadi soalan apa? Lupa dah saya. Doktor dah jawab dah pasal kenapa anda layak dianugerahkan PhD. Kalau nak anugerahkan PhD, kita jawab pada. Okey, kajian ini menjalankan proses. Yang mana proses tu melibatkan sesi perkongsian ilmu dan mendapat didikan direction bersama dengan supervisor. Atas kerjasama, teamwork yang baik bersama supervisor dan melalui proses-proses penyelidikan, yang menghadiri kolokium, menghadiri beberapa untuk pembangunan skill dengan adanya kemahiran Mendeley, dengan kemahiran buat mapping, kemahiran dalam penulisan words, kehadiran khusus-khusus bengkel-bengkel, workshop-workshop meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dari segi metodologi. Direalisasikan dengan turun padang, dengan merujuk expert-expert sebagai panduan, rujuk-rujuk expert untuk pengesahan, rujuk expert-expert dalam penilaian, yang mana setiap proses kerja ini bukanlah secara berseorangan, yang mana input-input pandangan-pandangan telah ditambah baik dan proses penambahbaikan sehingga kini. Jika ada dalam tesis ini yang masih lagi saya boleh tambah baik, yang boleh saya boleh baiki,
saya setuju untuk baiki tesis ni. Itulah, saya setuju je masa Viva ni, saya apa saja komen bahasa provider ni, saya setuju untuk saya baiki untuk tambah baik kerana dia untuk meningkatkan kualiti tesis saya, untuk meningkatkan pengetahuan saya. Jawapan saya dalam konteks humble lah, tak pernah tone tinggi pun. Jangan bagi tone tinggi. Kita tak pakar pun. Kan? Tapi soalan tu saya tak pernah dapat lah. Student saya pun tak pernah dapat yang soalan adakah you pakar. Jadi kalau tanya soalan student saya pun tak tahu nak jawab lah. Saya cakap dengan student saya pun, kalau you nak cari pakar, you cari orang lain. Saya bukan pakar. Kan? Jadi kalau student saya tahu yang tu. Jadi kalau dia dapat soalan tu, dia pun tak tahu nak jawab kan. Tapi itulah, anything can happen lah. Soalan penilai ni kadang macam-macam, kita tak tahu maksud tersirat dia apa. Kan? Dia nak tengok kita ni macam mungkin kita rasa ya saya pakar. Saya pakar dalam bidang ni. Adakah jawapan kita itu sebenarnya menunjukkan bahawa kita ni macam mana, kita pun tak tahulah. Itu soalan-soalan mungkin nak tengok pada kita punya dari segi, dia ada positif and negatif lah. Sama dia nak tengok karakteristik kita ataupun nak tengok confident kita. Jadi pun saya tak tahulah isi tersirat dia di kalangan penilai itu apa. Tapi kalau saya memilih untuk pendekatan humble lah. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, tadi ada cross soalan tadi. Siapa nak tanya soalan lagi tadi? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya tentang business model canvas tu. Okay. Sebab baru-baru ni saya buat kajian tu, saya tak terjangka akan diminta buat menggunakan business model canvas. Maksudnya dia nak maksudnya macam sumbangan lah. Apabila kita buat tesis ni, apa yang kita boleh bagi dalam produce produk ke, dan buku ke dan sebagainya. Sebab saya punya tajuk tu kajian kes je, kemudian pasal keracunan. Jadi saya tak terjangka dia minta saya buat menggunakan business model canvas tu. Jadi boleh tak Dr. explain sikit? Okey, macam mana cakap macam mana saya nak gunakan satu ayat? BMC ni dah lama dah. Saya involved dekat business consultant since 2003. So business canvas ni nama dia lean canvas. Dia asalnya lean canvas, yang mana dilaksanakan di manufacturing. Yang mana orang manufacturing ni dah gunakan canvas ni untuk tahu what's the issues, what's the problem, what is countermeasures, and then siapanya deadline. Jadi orang dah tambah baikkan canvas dalam lean tu untuk dijadikan dalam konteks research. Kalau dalam lean tu dia ada nama dia macam downtime. Dia pagi-pagi tanya lagi yang manufacturing. So pagi tu ada meeting 5 minit, 10 minit. Nama dia downtime meeting. So downtime meeting tu nak permudah bagi orang dapat clear cut. Jadi orang tengok pada canvas tu, orang dah tahu dah apa masalah, apa solution, apa yang kita nak buat hari ni. Jadi saya tak faham, saya bukan tak faham, saya kurang arif dalam konteks pemahaman individu apa maksud BMC. So BMC tu sendiri ada banyak format. Kalau you Google dah macam-macam orang keluarkan BMC tu. Cuma kita ubah suai. Kalau gambar rajah ni pun kalau orang faham, ini pun canvas. Ini pun canvas. Tapi canvas ni lebih kepada straightforward. So kat sini mungkin orang nak tengok dari segi kita punya, okey, satu gambar rajah infographics. Di situ ada objektif. Di situ ada objektif. Di situlah adanya ada slide-slide beritahu teori apa nak guna, ada beritahu maksudnya keseluruhan lah. Ada method apa yang kita guna, ada kita punya dapatan dan kita punya contribution. So daripada the whole thesis ni, macam tadi conceptual, kat mana you punya contribution? Contribution dia pada conceptual framework. Sebab tu student saya pergi copyright conceptual framework dekat MyPo. Itu dia punya contribution. Okay, yang kedua adalah yang berkaitan dengan dia punya kita panggil soal selidik. Student saya ni keluarkan instrumen ADAPT. Tapi ADAPT tu banyak soalan yang dia tambah. So yang kedua sumbangan dia adalah soal selidik yang dah di-copyrightkan oleh MyPo. Yang ketiga, student saya ni buat tool, alat untuk mengukur. Dia ni buat tajuk, ni alat untuk mengukur pengurusan keselamatan. So kat sini dia buat satu lagi adalah contribution. Jadi bila orang tengok dekat canvas tu, orang akan nampak, oh ini contribution dalam konteks theoretical, ini contribution dari sudut methodological, ini contribution dari sudut empirical, ini contribution dari sudut managerial.
Pada masa yang sama, Canvas tu nak beritahu semua contribution ni align dengan dapatan, align dengan method, align dengan literature review, align dengan literature review, align dengan problem statement, align dengan latar belakang serta tajuk. Jadi macam mana kita nak ringkaskan semua perkara tu dalam business canvas? Tukarlah business canvas tu ada macam-macam. Ada dia punya produk, ada dia punya ada value change. Dia ada. Jadi kita tukar dalam research, kita tak adalah panggil value change, kita panggil contribution. So kita tak adalah panggil buat survey, dalam kes ni kita panggil methodology. So kita tak adalah panggil database and profiling information, kita panggil literature review. Jadi tukarkan istilah business canvas model tu dalam istilah metodologi. Macam tu kan? Ada macam-macam dah macam-macam dah orang buat. Kadang-kadang saya tengok pun business canvas, bila sebut business canvas tu dah jadi macam different lah. Orang-orang dah ubah suai macam-macam dah. Kalau tanya saya, orang akademik memang kena belajar BMC lah. Jadi dia orang baru nak belajar lah. Tapi kalau orang dalam bidang manufacturing, kalau dengar BMC je macam, BMC? Kenapa BMC? Oh macam ni, ni lean canvas bukan BMC. Saya ingat lagi, kalau saya masa kerja kat Pro 2 tu, kita panggil induksi. Induksi tu kita orang dah belajar dah lean canvas. Itu tahun berapa? 2005. Maksudnya ketika itu dah ada canvas tu. Tapi bila canvas ni, apa benda lean canvas ni? Rupanya besok kat meeting, ni dah benda downtime meeting. Patutlah dia kena belajar canvas. Nak consider ni salah siapa, kenapa isu ni berlaku, apa solution yang terbaik. So solution terbaik ni jadikan pattern. Berapa lama nak siap, siapa person in charge, ni kenapa berlaku. Jadi supaya canvas tu dibuat supaya kita tak akan membuat kesilapan yang berulang atau kesilapan yang sama. So bila berhadapan isu yang sama, cepat je kita boleh buat keputusan kerana kita dapat patternate dah. Contohnya. Macam itulah saya sebab tu kata saya kurang arif sebab kadang-kadang pemahaman orang tentang BMC tu macam-macam. Saya boleh kata ada 101 template BMC sekarang ni. Jadi kita kena tahu juga BMC yang macam mana. Kalau tanya saya, ubah suaikan BMC konsep dalam konteks research. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Sama. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang satu soalan yang kawan saya pernah tanya saya lah. Dia nak buat satu research di peringkat master, tetapi tidak menggunakan apa-apa sampling punya method lah. Dia lebih kepada analisis dokumen, maknanya memang pure punya kualitatif. Betul? Boleh? So boleh, tak ada masalah. Boleh, sebab dokumen nak pakai sampling apa, memang secara khusus memang dokumen itu dia rujuk. Boleh, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Okey, tak ada masalah ya, walaupun di peringkat master atau PhD. Dia tak ada terikat dengan populasi and sampling. Ya. So dia populasi ni melibatkan data-data macam individual, human, manusia kena pilih sebab tak semua manusia akan terlibat. So ada populasi dan ada sampling dia. So kalau kajian yang memang bersifat teks atau dokumen, jadi kadang-kadang dia tak ada populasi sampel. Banyaklah kajian undang-undang, kajian sejarah, kajian pure science, mana ada populasi yang sampling. So macam pandangan doktor lah kalau dalam konteks ni, adakah ialah dari segi kalau tengok yang trend sekarang ni ramai menggunakan kita kata method sampling apa semua kan, tapi yang ni dia buat memang pure kita kata kualitatif, analisis dokumen sebab tajuk dia tu pun lebih kepada military industry complex di China. Jadi apa pandangan doktor? Dia ada. Dia cuma saya cakap tadi dia bukanlah human population dengan human sampling. Kalau pakai dokumen pun dia purposifkan dokumen tu. Kan? Purposifkan dokumen. Yelah dokumen pun dia kena pilih dokumen yang terbaik untuk menjawab. Untuk dia buat research, untuk research tu nak jawab objektif dia kena betul-betul refer dokumen. So dengan refer dokumen yang betul baru boleh jawab objektif dia. Jadi secara khususnya purposif tu. Jadi dia banyak purposif lah. Dia bukan bersifat sampling lah. Saya baca dokumen ni memang objektif saya tu untuk orang kata review dokumen A. Jadi saya punya bahan saya memang kena baca dokumen A lah. Cuma nak baca dokumen A tu bukan mudah. Nak buat text analysis ni bukan mudah. Nampak je macam mudah kan, tapi kadang-kadang kita perlu rujuk expert untuk interpretasi setiap dokumen tu. Macam-macam research ni. Orang tengok cerita Hindustan boleh buat PhD.
rujuk, tak silap saya pernah dengar tu 7, ini kelas saya lah, kelas bengkel saya buat. Dia buat PhD review 7 video Hindustan. 7 video Hindustan tu sebab dia bidang dramatik. Saya lupa dia bidang art ke bidang seni, dalam bidang dramatik. Kenapa orang filem Hindustan ni tak tahu disebabkan lagu ke, disebabkan teks ke, ayat dia ke, boleh menyebabkan orang menangis. So dia study filem yang betul-betul orang kata yang memang tangkap nangis betul-betul tu. Jadi dia study 7 filem Hindustan tu nak reflect dengan filem dekat Malaysia. Jadi kalau buat benchmark dekat Hindustan tu, kalau 1 hingga 10, drama Malaysia ni kita buat perbandingan, kita sampai tahap mana? Tu dia punya PhD. Kawan saya buat PhD ni tengok video, dia ni tenis. Dia ni bidang sukan, tenis. Dia buat video, tengok 2 video je. Video individu iaitu Rafael Nadal dengan Roger Federer. Tengok setiap pertemuan Roger Federer dengan Nadal dia analisis. Refer tape kan, buka CD, buka YouTube, tengok je game dia orang tu. Itu je PhD dia. Comparison performance based pada Roger Federer versus dengan Nadal. Itu je PhD dia. Risiko dia macam mana, doktor? Risiko dia macam biasa. Yang buat bentuk macam dapat jadi doktor macam biasa. Okey. Tak, maksudnya ikut bidang masing-masing lah. Dia buat tu pun dengan sokongan supervisor. Supervisor pun tahulah jalan dia. Oh, buat macam ni, dia tahulah siapa penilai dia. Siapa dia. Macam saya, student PhD saya, pakai Excel je. Tak pakai software apa-apa pun. Tahulah saya, lecturer industri saya panggil. Tahulah orang yang terlibat benda ni. Grad lah dia, elok je. Kita ni, kena research, kena tahu. Memang yang pakai Excel. Apa masalah? Saya doctorate engineering, saya pakai Excel je. Jadi, kita bukan tengok kaedah itu. Kita nak tengok proses. Bukan nak tengok spesifik teknik. Itu penting. Tapi kalau kita buat satu, supervisor pun tak bagi galakan, supervisor pun tak nampak jalan. Benda ni pun kita pun tak tahu proses macam mana. Kita kena guide lah, supervisor lah main peranan untuk guide student dia. Nak pakai 100% dokumen ke, 100% video ke, 100% observation ke, 100% pakai survey ke, 100% guna deskriptif ke, tak ada masalah. Yang cerita-cerita ni macam netizen lah, netizen akademik. Netizen pra-akademik. Oh, buat PhD pakai SPSS tak boleh. Oh, buat PhD objektif kena banyak. Siapa yang cakap tu? Sama lah dengan kita netizen lah. Netizen juga, netizen akademik lah. Netizen akademik ni belum matang akademik lagi. Belum masuk join akademik lagi. Baru involve gitu-gitu je, dah cakap macam tak boleh. Pengalaman saya tak ada masalah. Saya dah jumpa macam-macam research. Okey je. Orang tengok masuk duduk kat hutan 3 bulan, penemuan observation 3 bulan, boleh tak siap PhD? Di peringkat master atau PhD, doktor? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Maknanya dari segi ini lebih kepada naratif lah kan? Yes, dia macam-macam teknik. So berdasarkan teks dokumen tu macam mana. Dia tengok juga dari segi kepayahan proses dokumen itu. Bukanlah orang kata memindah. Dia bukan transfer, nak interpretasi. Kadang-kadang bila orang tengok dokumen ni bahasa Sanskrit. Dah kita pun tak tahu bahasa Sanskrit, kena belajar dulu bahasa Sanskrit. Lepas tu bila dah interpretasi, kena pula jumpa expert. Lepas tu nak kena buat penerangan. Jadi banyak benda kena buat analisis. Kan, jadi nak kena buat thematics. So tengok juga darjah teks tu jauh, boleh pergi teks tu boleh buat macam-macam. Kalau tanya saya proses, dia nak buat apa proses tu? Kalau master, proses dia tak adalah terlalu detail macam PhD. Kan, dia tak ada masalah. Ada kawan saya ustaz khutbah Jumaat je. Ambil khutbah Jumaat, ambil beberapa negeri, ambil khutbah dalam setahun, bincangkan. Kenapa kandungan khutbah tu dalam setahun dibincangkan tu? Itu je. Elok dapat PhD, tak ada masalah. Kalau buat analisis tematik pun boleh ke, doktor? Boleh. Okey. Terima kasih, doktor. Tapi itulah kena bincangkan supervisor. Kalau saya supervisor okey je. Okey. Supervisor dia okey ke tidak. Okey. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit, doktor, pandangan doktor lah. Seorang rakan saya, dia ni dah PhD lah. Dia pernah cerita bahawa ada kawan dia, calon PhD, dalam Viva ni, dia tak bersetuju dengan pandangan examiner. Tetapi dia tetap dengan pendirian dia. Dia pun ada hujah dia dan sebagainya. Jadi berlaku perdebatan lah dalam sesi Viva tu antara calon tu dengan examiner. Jadi saya nak tanya pandangan doktor lah. Dalam tips kita menghadapi keadaan macam tu, macam mana doktor? Adakah kita dengan kekal dengan pendirian kita walaupun
kita ada hujah-hujah, kita ada site dan sebagainya. The examiner pula dia tak bersetuju dengan pandangan hujah kita. Okey, kalau tanya saya cuba jawablah, katalah soalan saya baru dapat. Okey, terima kasih Prof dengan cadangan itu. Dalam tesis ini, dalam penyelidikan ini, untuk menjawab objektif nombor 3, dalam kajian ini mengikut proses desain seperti dicadangkan oleh Creswell, iaitu langkahan pertama, langkahan kedua dan langkahan ketiga. Ketiga-tiga proses ini bantu untuk menjelaskan perkara ini yang seperti mana yang dilaporkan dalam persoalan kajian dan objektif kajian. Okey. Merujuk pada pandangan Prof tu, dia membantu saya untuk perkemaskan penulisan saya dalam konteks ini. Nanti saya akan usaha tambah baik cadangan Prof tu untuk saya perkemaskan penulisan saya supaya penjelasannya lebih baik. Itu je saya jawab. Saya tidak memenangkan diri saya tidak memenangkan dia sepenuhnya. Tapi kita meraihkan pandangan dia, ucapkan terima kasih, raihkan cadangan dia. So kita tak nak ada perubahan pada kita. Kita nak kekalkan dapatan kita, masa yang sama kita nak raihkan cadangan dia. Macam itulah. Contohlah nak debat benda ni, memanglah kita tiap-tiap tahun kita masak rendang tadi. Ini cerita sebenar lah, cerita rendang ni. So rendang ni memang resepi mak kita bagi. Orang boleh condemn rendang kita tak sedap. Apa kita cakap? Kalau bahasa kasar, lantak pi lah, aku daripada kecil makan rendang ni mak aku buat. Korang nak kata apa, katalah benda ni aku suka. Korang nak kata tak debat, 100 orang kan, 99 orang kata tak bagus, tak apa. Aku janji okey. Macam tu. Tapi the way kita nak kekalkan hubungan dengan orang dan sebagainya, betul. Kita ni makan, saya makan je semua. Tapi itulah, kalau makan yang mak saya buat tu, dia punya nilai tu susah nak dikata lah. Dia punya appreciation, dia punya feeling, dia punya rasa tu memang tak boleh nak bayang lah. Kan? Jadi orang faham lah, orang masing-masing hormat. Kita hormat pandangan orang, orang pun kena hormat pandangan kita. Cari jalan neutral lah. Tak payah nak cari jalan cari panas lah. Kan? Kat Viva tu nak cepat-cepat settle, nak cepat-cepat habis, nak cepat-cepat buat keputusan. Tak nak berpanjangan. Kalau tanya saya lah pendekatan tu. Kadang-kadang student tu kalau saya cakap dengan student, kalau saya angkat kening, kalau saya pejam mata banyak kali tu, maksudnya saya tak suka you jawab macam tu. Masa Viva tu kalau tengok saya senyum tu okey. Kalau you jawab saya senyum tu okey. Kalau saya buat muka sedih tu berhenti cepat-cepat. Jangan cakap benda macam tu. Saya pesan kat student saya kalau setiap kali Viva, kalau saya angkat kening ke, kalau saya pejam mata lama sangat, kerut dahi ke, is something like I'm not happy your answer. Kalau gambar saya senyum je, okey. Okay. Jadi bagi signal lah kat student supaya dia tahu apa dia jawab tu okey ke tak okey. Dia boleh teruskan perdebatan tu pun tidak. Kan? Okey, terima kasih doktor. Sama. Tapi subjektif lah sebab ada provoke. Saya ambil contoh satu provoke lah yang memang yang macam mana cakap paling teruk lah provoke yang paling buat. Student saya habis awal, almost 3 year dia submit. So, dia ni fast track. Fast track maksudnya dia tak buat master, daripada degree buat PhD. Dia ni Chinese. Komen tu ditanya, dia buat kajian tentang keusahawanan Malaysia dan Indonesia. Dan kita tahu keusahawanan Malaysia dan Indonesia yang paling tinggi sekali dekat SMEs adalah Muslim. Yang student PhD saya ni non-Muslim. Okay. Dia tanya soalan berkaitan dengan religious. Dia kata, okay, kat Indonesia dengan Malaysia ni, SME yang tinggi ni adalah Muslim entrepreneur. So dalam Muslim entrepreneur ni ada berapa perkara yang kerohanian yang dia menyebabkan dia terus sukses dalam perniagaan. You kena jelaskan dalam konteks. Kenapa you nak buat kajian ni? So apa konteks Islamik dalam perkara ni? Dia provoke dekat student saya tu sebab dia bukan Muslim. Tapi dia relax, dia cakap, ada saya jumpa beberapa perkara yang membincangkan, dia baguslah, dia cakap lah sumber Al-Quran dan hadis membincangkan keusahawanan, tapi dalam konteks kajian ni lebih fokus kepada hubungan amalan antara pelaksanaan di kalangan usahawan di Malaysia dan Indonesia. So dia kata lagi, you punya research ni simple je. Kan, you muda lagi, umur you berapa? Betul tanya pula. Berapa tahun buat PhD ni? Berapa lama? 3 tahun ni. Okay. Saya dengar-dengar you fast track, you tak buat master kan? Kalau saya ni saya tak boleh nak habiskan, saya tak boleh nak tamatkan you punya PhD ni, tesis ni. Singkat sangat, you kena boleh tambah lagi 3-4 tahun, 3-4 tahun. Baru matang tesis ni. Dapat provoke. Tapi saya pesan kat dia, relax je. Terima kasih atas cadangan doktor, mohon maaf saya
berusaha dari awal. Jadi saya buat PhD ni pun consult dengan supervisor sebelum lagi saya register. Supervisor saya kata selagi belum rasa proposal tu okey, jangan register. Jadi supervisor saya supervisor dan saya, kita berusaha dari semasa. Saya full time researcher. Saya researcher dalam masa 3 tahun. Dalam proses saya banyak belajar. Tapi saya hargai sebarang cadangan dan pandangan, apa-apa saja cadangan yang boleh untuk nama baik tesis ni saya akan tambah dan saya akan usahakan. Dia jawab je macam tu. Banyak soalan provok. Tapi dia kuat. Sebab saya kata semalam, betul dia kata. Betul Viva ni, mentality kena kuat. Tapi dia kuat lah. Akhirnya dia masa proposal defend, dia ni cerita sikit lah. Dia ni proposal defend 3 kali. Sebab dia first case fast track dekat fakulti saya. Tak tahu apa yang tak kena. Lulus dah proposal defend. Orang tak suka. Kena proposal defend lagi. Lulus proposal defend tapi tak nak endorse. 3 kali proposal defend lulus tapi kena buat 3 kali. Jadi jalan cerita dia proposal defend tu menguatkan dia. Tapi ternyata Viva kena lagi di ujian dia. Tapi ternyata keputusan Viva tu 3 bulan saja. Kalau tanya saya, itulah provok yang paling teruk saya pernah kena. Lulus proposal defend tapi kena proposal defend. Macam mana you bayangkan? You dah happy, proposal defend. Keluar satu surat, you kena buat proposal defend semula. Lulus, buat, dapat satu lagi surat. Tak perakui, kena buat proposal defend. Yang tu kalau tanya saya, kalau kes macam dia ni lagi kuat provok dia. Kalau dia boleh tahan, kita pun boleh kena tahan. Itu contoh personal experience saya lah. Kan? Itu memang legend lah. Kawan saya kata memang legend lah student kau ni. Aku kalau jadi dia, aku pun tak tahu macam mana. Kan? Tapi almost lah rezeki dia. Rezeki dia jadi lecturer lah sekarang ni. Almost one of the lecturers dekat IPTA lah. Research University. Okey, ada soalan? Itu soalan selingan lah. Maksudnya bukanlah nak cerita pasal negatif. Tak payah fikir pasal negatif sangat. Kita proceed je. Usaha je. Benda yang baik kita teruskan. Kan? Kita jadi humble. Tak payah kita nak jadi wujudkan suasana menjadi perdebatan yang berpanjangan. Ataupun kita penilai tu dia dah bagi pandangan dia. Jadi kita raikan pandangan dia. Dan dengan meraikan pandangan itu menyebabkan kita tidak akan didrag untuk dapat fail atau major lah. Jadi kita, orang yang menerima pandangan ni maksudnya orang yang baik. Kan? Orang yang, tak semua orang boleh terima pandangan. Ingat kan, kalau kita boleh menerima pandangan orang, kita menjadi seorang yang, antara orang yang baik. Kerana boleh menerima pandangan orang. Kan? Jadi bila jadi orang yang baik pun, orang hargai pandangan kita, jadi kita pun tahu, okey dia ni bagus karakteristik dia. Okey, ada soalan lain? Untuk tanya yang berkaitan dengan Viva ni, so tengok bahagian chatting. Tak ada apa-apa dah. Tinggal ucapkan terima kasih ada nak left dah. Okay. Alright. Nanti selepas ni saya dah save dah slide tu. Jadi saya nak betulkan sikit slide. Tadi ada typo kan. Jadi saya nak save slide tu. Jadi saya nak simpan, nak save lah. Kemudian saya akan bagi video pun saya tak record lagi. Jadi dua-dua video ni saya akan record dan saya akan bagilah. Dan saya akan bagi nanti bersama-sama dengan slide dan video untuk siri 3 dan siri 4 insya-Allah. Okey, jadi yang nak, saya dengar ada yang WhatsApp saya tepi, ada yang nak Viva minggu depan, hari Rabu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi ambillah mana yang baik daripada perkongsian 2 hari ini, menjadikan rujukan, bersedia dari segi awal, cukup rehat, cukup tidur. Kena 2-3 hari ni senyum je, tenang, tarik nafas pun baik, buat persediaan awal-awal, kan? Mental kena kuat, kan? Jadi catat setiap cadangan tu, catat dengan mulut untuk cakapkan mohon maaf dan terima kasih, menunjukkan segala effort akan berusaha untuk buat tambah baik selepas ini. Kan? Bila katalah sekali ada apa-apa nak ucapkan, cakap, jangan cakap tak ada. Ini pun satu lagi, last sekali. Okey, calon ada apa-apa nak cakap, tak ada apa-apa. Janganlah cakap macam tu, cakaplah terima kasih, bersyukur. Nak menangis pun tak ada masalah ketika ni. Bersyukur kerana dapat peluang berjumpa dengan profesor, doktor, banyak input. Sepanjang 3 tahun saya belajar ni, macam-macam input. Saya rasa ilmu ni tak ada pengakhiran. Hari ni saya dapat Viva, banyak limpahan, kayanya ilmu yang saya dapat. Jadi saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk tambah baik, untuk perbaiki kekurangan dalam tesis ni supaya tesis ini menjadi bekalan, menjadi rujukan pada orang lain juga untuk menulis tesis ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan doakan saya semoga saya dapat
menyiapkan ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua supervisor. Sebut nama seorang-seorang. Jangan cakap terima kasih buat semua ya. Sebut satu-satu sebagai elok. Jadi jangan cakap bila orang kata dah habis Viva, tak ada soalan. Terima kasih. Kan? Kan? Jadi cakap benda tu sebagai permulaan. Sebenarnya rakan penilai kita tu akan jadi member kita lah. Okey, akan jadi automatically dia akan orang supervisor dan penilai tu akan jadi klik kita lah lepas ni. Okey, itu je lah untuk pandangan. Yang belum submit, jadikanlah panduan ini yang soalan-soalan lazim tu untuk kita bersedia lebih awal. Untuk kita tahu apakah bahagian-bahagian yang utama yang harus kita lihat, apa harus yang kita buat. Buat tesis ni bukan waktu bermusim. Musim relax je. Musim buat tesis. Tak, dia berterusan. Kalau tanya saya tips saya ni berterusan, tulis 1 hari 1 perenggan je. Tulis 1 hari perenggan, okey. Dalam setahun dapat 122 muka surat. Kalau 2 tahun dapat apa? 244 muka surat. Jadi sebenarnya untuk capai 3 tahun 1 perenggan pun dah cukup dah. Konsisten. Memanglah hari pertama tulis 1 perenggan tu tak berapa nak expert kan. Dah cuba 3 bulan ke 4 bulan tak ada masalah dah. Dah hari tulis 1 perenggan tak ada benda. Jadi to be smart, biar sikit, biar sederhana tapi konsisten. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa soalan, saya ucapkan terima kasih 2 hari ini. Okay, selepas ni nanti pelan-pelan lah nanti kita akan ada buat satu grup untuk ini, untuk dapatkan sijil untuk kursus 2 hari ini. Okey, kalau ada apa-apa jangan left dulu dekat grup sebab buat masa ni kalau nak tanya apa tanyalah dan sampailah selesai. Kalau nak left pun tunggu selesai dapat sijil semua, nanti nak left lah. Kalau tanya saya tak perlu left lah. Jadi kalau nak sesi nak berbincang dan sebagainya boleh. Jadi ada apa-apa lanjutan daripada 2 hari ini, ada sebarang keperluan, pertanyaan dan sebagainya boleh terus tanya dekat grup WhatsApp insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat petang. Semoga dipermudahkan segala urusan selepas ini insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.